Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton? Terima kasih kerana memilih untuk bersiaran bersama kami pada pagi ini untuk edisi hujung minggu hari Ahad 15 Oktober 2023. Bersama saya Munawar Azmi dan saya Syafiqah Ishak. Kami bersiaran pastinya di saluran berita RTM MyFreeview 123 TV1. Juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik. Sehingga jam 10 pagi ini pelbagai pengisian akan kami kongsikan bersama dengan anda. Tapi terlebih dahulu semalam Hari Sukan Negara 2023 disambut meriah. Bermula jam berapa semalam, Noah? Bermula seawal jam 6.30 pagi. Kalau di dataran ataupun di pekarangan Istana Kehakiman Putrajaya semalam cukup meriah. Dan sepastinya sambutan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh negara semalam. Dan sepasti kita ingin gambarkan bagaimana kemeriahan suasana untuk Hari Sukan Negara yang berlangsung semalam. Dan antaranya adalah penganjuran beberapa aktiviti-aktiviti yang menarik. Antaranya tadi tu ada tarik tali kan. Lepas tu pastinya Zumba. Zumba mana boleh tinggal. Ada juga acara berbasikal, ada juga semalam berlari. Macam-macam ada. Ini bukan saja di Putrajaya seperti mana Munawar katakan tadi, di seluruh negeri juga menyambut Hari Sukan Negara 2023. Ada di antara negeri yang menyambutnya dengan acara pertandingan sukan tradisional. Betul. Ada main congkak, ada main gasing, galah panjang. Seronok-seronok. Betul. Itu satu aspirasi untuk kita memperkasakan industri sukan negara. Betul. Bukan saja sukan tradisional, malah juga melibatkan sukan e-sport. Dan sudah pasti juga kita ingin menilai apa antara aspirasi daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa merasmikan Hari Sukan Negara semalam, iaitu bagaimana usaha untuk kita memperkasakan sukan di peringkat sekolah, IPT dan juga komuniti. Dan rangkaian antara Kementerian Belia dan Sukan KBS, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi perlu lebih erat. Ini merupakan pernyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi membolehkan kegiatan sukan di sekolah dapat disegarkan dan diteruskan kesinambungannya. Masih lagi berkaitan dengan sukan, ini pula peruntukan 276 juta bina 7 fasiliti sukma di Kelantan. Jadi impian penduduk di Gua Musang Kelantan untuk menikmati kemudahan riadah bakal menjadi kenyataan apabila Kerajaan Persekutuan sedia membina sebuah kompleks sukan di daerah itu tidak lama lagi. Ini yang telah dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, di mana satu perundingan bersama KBS, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan akan diadakan dalam merealisasikan kompleks tersebut. Alhamdulillah. Satu kabar gembira sebenarnya untuk seluruh rakyat negeri Kelantan, khususnya masyarakat yang berada di Gua Musang. Lama dah menantikan. Alhamdulillah, selepas ini akan ada fasiliti sukan yang terbaik untuk memudahkan masyarakat di sana melaksanakan pelbagai aktiviti sukan dan juga menganjurkan pertandingan-pertandingan sukan bukan saja di peringkat negeri Kelantan, malah juga penganjuran sukma misalnya. Jadi ini merupakan satu kabar gembira yang kami kongsikan kepada anda. Dan juga selain itu kami ingin memberi fokus kepada Belanjawan 2024. Seperti yang kita sedia maklum, Belanjawan 2024 ini yang telah diperuntukkan merupakan peruntukan yang tertinggi RM393.8 bilion dengan pecahannya RM303.8 bilion merupakan perbelanjaan mengurus, manakala RM90 bilion merupakan perbelanjaan pembangunan dan RM2 bilion merupakan simpanan luar jangka. Jadi Belanjawan Kerajaan Persekutuan 2024 ini berlandaskan 3 tumpuan utama. Yang pertama, tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan. Yang kedua, pengstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan dan peningkatan darjat hidup rakyat. Jadi unjuran 2024 kalau kita boleh lihat sini, unjuran KDNK 4% hingga ke 5%, manakala kadar pengangguran 3.4%. Kalau kita boleh lihat perinciannya, Belanjawan Kerajaan Persekutuan 2024 daripada jumlah yang telah pun dinyatakan oleh Munawar seperti tadi, RM393.8 bilion datang dari mana? Cukai pendapatan 44.4%, manakala 21.9% datang daripada pinjaman dan penggunaan aset kerajaan, manakala 16.2% hasil bukan cukai, dan cukai tidak langsung menyumbang 14.9% dan cukai langsung lain ialah 2.6%. Hari ini juga Munawar, kita akan membedah dokumen Belanjawan 2024 ini dengan lebih terperinci. Khususnya kita nak berikan tumpuan apa sebenarnya manfaat yang bakal diterima oleh mereka yang berada di desa dan juga di wilayah. Kita akan bawa tetamu khas pada hari ini tepat jam 9.30 pagi. Jadi teruskan kesertaan anda bersama dengan kami. Tapi terlebih dahulu Munawar, kalau kita boleh kongsikan sedikit di sini. Di sana. Di sini. Di sini. Di sana.
di sana. Sebab ini juga sangat penting ya, makluman pengaktifan laluan kontra sebab lama ni bermula 16 Oktober 2023 sehingga 7 Mac 2024 ini berkaitan dengan penutupan jalan naik taraf lebuh raya di kilometer 124 LPT 1. Jadi Ani Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan penutupan jalan di laluan arah timur itu iaitu menghala ke Kuantan akan dilaksanakan bagi melancarkan kerja-kerja pembinaan di kawasan tersebut. Dan sepastinya untuk makluman anda, penutupan jalan naik taraf lebuh raya ini akan bermula pada 16 Oktober iaitu bermula esoklah hingga Mac 2024. Jadi sangat penting untuk kita war-warkan kepada anda untuk kita merancang perjalanan kita khususnya untuk kita sampai ke destinasi dengan selamat dan juga lebih cepat, lebih efisien dari segi masanya. Ininya semua untuk projek tebatan banjir di kilometer 124 LPT 1. Jadi semua ni ialah perancangan untuk masa depan yang lebih baik sebenarnya. Jadi kita harapkan kepada anda yang akan ke Kuantan seperti mana Munawar katakan tadi untuk merancang perjalanan anda. Okey, hari ini Munawar bukan saja kita akan berikan tumpuan kepada belanjawan 2024 tapi khabarnya Munawar juga nak mengajar matematik hari ini. Betul, kita ada segmen istimewa sebenarnya untuk para pelajar yang mungkin akan menduduki peperiksaan khususnya bagi yang beranggapan bahawa matematik itu susah. Jangan risau, hari ini kita ada segmen bagaimana untuk kita mempamerkan, kita mengajar adik-adik kita bahawa matematik itu adalah sangat menarik dan juga senang sebenarnya. Yang rasa masak tu susah, saya pula akan bawa anda untuk masak satu resepi daripada Rusia. Wow, namanya apa? Jeng jeng jeng. Nak semua pula jeng jeng. Kita akan bagi tahu sebentar saja lagi sebab kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia. Kerajaan akan melaksanakan program Pratahfiz Kemas dengan peruntukan RM20 juta dengan sasaran untuk melahirkan 100,000 hufaz syirik menjelang 2020. Hikmah penyasaran semula subsidi membolehkan kerajaan menambah baik dan meningkatkan pemberian tunai kepada rakyat melalui STR. Pemberian STR akan bermanfaat 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa Malaysia. Peruntukan STR meningkat sebanyak RM2 bilion atau 25% daripada RM8 bilion kepada RM10 bilion. Kadar maksimum STR juga meningkat dari RM3,100 kepada RM3,700. Kadar minimum STR juga untuk golongan belia meningkat dari RM350 kepada RM500. Bayaran pertama STR untuk isi rumah biasanya maksimum RM300. Untuk STR 2024, bayaran pertama STR akan dinaikkan kepada RM500 yang insya-Allah akan disalurkan sebelum Ramadan. Okey penonton, selamat kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan selepas ini, seperti biasa, kami akan war-warkan kepada anda untuk segmen Biar Betul. Yang seperti yang kita sudah maklum, segmen Biar Betul ini akan disiarkan setiap hari dalam Kanta 744 di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM. Tujuannya untuk kita menangkis berita-berita palsu di luar sana kerana tidak semuanya benar di internet. Dan sepastinya, kita lihat apa yang dikongsikan dalam segmen Biar Betul untuk kita mengetahui apa yang palsu, apa yang benar tak pasti, jangan kongsi. Tular di internet kononnya Malaysia melatih pejuang Hamas. Perkara itu turut dilapor sebuah portal berita. Sebenarnya, ia merupakan dakwaan lama yang diulang kembali dan sebelum ini ia telah dinafikan Malaysia. Selain hal berkaitan perang Hamas-Israel, satu lagi hantaran palsu dikesan pasukan Biar Betul.
ada pihak didapati cuba menawarkan skim pelaburan yang didakwa dikelola tabung haji. Selain menawarkan pulangan lumayan, mangsa juga dijanjikan lawatan percuma. Iklan terbabit turut memaparkan logo KWSP dan amanah saham Nasional Berhad. Semakan mendapati ia adalah palsu. Penafian turut dibuat tabung haji. Ia dipercayai direka pihak tertentu yang cuba mengambil kesempatan. Semak perkara yang anda terima di internet. Menyebarkan maklumat palsu atau fitnah merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul? Segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Pastikan anda memeriksa terlebih dahulu setiap maklumat yang kita terima, khususnya apa yang tular di media sosial. Namun apa yang pasti, yang sahih hanya di RTM. Dan sekarang ini, seperti yang kami janjikan kepada anda, hari ini kita ada segmen memasak. Biasalah hujung minggu kan. Jadi hari ini kita nak bersama dengan Syafiqah. Katanya nak berkongsi berkenaan resepi daripada Rusia. Silakan Syafiqah. Ya, Munawar, kalau hujung minggu ni tak tahu nak masak apa, hari ini kita ada bawakan satu masakan yang berasal daripada Rusia. Kalau masakan Rusia ni, saya hanya tahu blini je. Tapi ada satu lagi masakan daripada Rusia yang sangat terkenal sebenarnya. Itu daging stroganoff. Nak sebutnya pun satu hal. Saya kenalkan terlebih dahulu chef di sebelah saya, Chef Muhammad Adib Zakaria, ataupun lebih dikenali sebagai Chef Carrot. Ya, betul. Assalamualaikum, Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Chef Carrot ya? Dia sebenarnya sinonim dengan saya punya masakan. So plating saya banyak menggunakan carrot. So dia terbawa-bawa oleh staff-staff saya. Jadi diorang panggil saya Chef Carrot. Kita kena tengoklah plating hari ini ada carrot ataupun tak. Okey, kita nak terus sahaja ke masakan kita hari ini, iaitu daging stroganoff ini. Okey, Chef, mungkin boleh ceritakan sambil-sambil kita nak tengok bahan-bahan ni, mungkin boleh kenalkan daging stroganoff ni apa sebenarnya? Okey, daging stroganoff ni dia sebenarnya berasal dari Rusia. Okey, dan dia ada bahan-bahan dia iaitu creamy dan mustard lah. Okey. So hari ini kita akan tunjukkan macam mana nak masak beef stroganoff. Okey, jom kita tengok apakah bahan-bahannya. Okey, kat sini kita ada baby spinach. Spinach, okey. Okey, kita ada meat salad. Okey. Kita ada heavy cream, kita ada orange, carrot, mushroom, kita ada tomato, kita ada red radish. So kita ada bahan-bahan lain seperti butter, garlic. Ni for the garnish lah. Oh, itu untuk garnish. Ya, betul. So kita akan buat dua jenis plating hari ini, gunakan starch nasi dan pasta. Okey. Dan yang penting kita punya main start ialah daging. Kita ada daging. Ni chef kita pakai daging Australian Wagyu. So ini special sikit. Australian Wagyu tau. Jangan dengki. Hari ni saya boleh rasa Wagyu macam mana, mesti cair dia mula. Okey, Chef, macam mana cara masaknya, Chef? Okey. Mula-mula kita akan masukkan butter. Okey, mula-mula kita masukkan butter. Kita cairkan butter dulu. Wah, guna butter tu je bau dia dah sedap dah. Ya, betul. Okey. Cairkan butter dulu. Okey, daging butter. Selalunya Juadah ni okey, makan dengan nasi boleh, makan dengan pasta pun boleh. Pasta pun boleh, ya, betul. So, paling menarik adalah kita makan dengan roti. Ya, betul. Okey. So kita akan Chef, kalau daging ni, ya, betul. kalau bukan Wagyu lah, okey, bahagian daging mana yang sesuai digunakan? Tak kisah, kita boleh pakai flank, kita boleh pakai ribeye, kita boleh pakai sirloin, semua kita boleh pakai. Janji kita potong kecil-kecil supaya kita senang nak hidang dan kita senang nak makan. Oh, begitu. Ya, betul. Jadi janganlah sebab hari ini chef special. Special for RTM. Nak bagi Cik Syafiqah rasa. Kena lagu dah Wagyu. Tapi kalau yang kat rumah tu boleh je guna daging apa sekali. Ya, selain daripada kalau kita guna daging lembut, boleh ganti dengan lain tak, Chef? Boleh, kita ayam. For the chicken. Ayam boleh. Ayam boleh. Oh, macam ada yang tak makan daging sebabkan darah tinggi ke apa, kita boleh gantikan ayam. Kalau veggie macam mana? Ada alternatif? Veggie kita ada sekarang ni, ada keluarkan ayam dalam bentuk veggie. Ada. Okay. So kita boleh pakai. Wah, bau dia. Ini baru dengan butter ya? Ya, betul.
Okey. Jadi kepada anda yang mungkin tak tahu, ini sebenarnya masakan ni berasal daripada Rusia. Ya, betul. Tapi itulah kalau dibawa ke Malaysia ni, selalunya teka-teka orang Malaysia ni dia nak juga ada fusion-fusionnya. Ya, Ini betul. memang dah cita rasa kita dah? Ini saya original Rusia. Ini memang original Rusia Ya, Dia tak ada otot-otot dah. Okey, selepas ni kita nak masukkan apa? Oh, yang ni tadi untuk saladnya. Ya, kita buat salad. Kita pakai orange vinaigrette. Okey. Orange vinaigrette. Oh, ini Dressing bukan nak macam-macam. Kita boleh ada rice, kita ada Thousand Island. So kat sini kita homemade orange vinaigrette. Kita buat dari memang kita punya ni lah. Okey. Homemade. So maksudnya untuk dekat pinggan ni boleh ikut kesesuaian kita lah. Ya, letak betul. apa Kita sekalipun. letak Sebab apa. yang pentingnya dia tak masuk ke dalam ni. Ya, betul. Sebab dalam satu pinggan kita perlu ada starch, kita perlu ada veggie, kita perlu ada protein. Tiga ni penting. Kena seimbang lah. Kena seimbang, ya betul. So lepas tu kita garnish. Okey. Kita letak orange. Oh, ni garnish juga. Ya betul. Oh, maksudnya dia tak masuk dalam masakan. Saya tengok tadi Betul. banyak ni bahan. Rupa-rupanya bahan-bahan ni bukan masuk ke dalam masakan tu. Dia untuk hiasan. Hiasan, betul. Ni semua hiasan. Kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada tak apa. Tak ada masalah. Jadi sekarang ni hanya dua bahan je ada kat dalam pan tu. Hanya ada butter dan juga daging. Daging, betul. Bila daging dah masak, kita keluarkan daging. Daging ni nak separuh masak Baru ke? masak, betul. Okey. Sebab lepas ni kita akan buat kuah dan kita akan masak dalam kuah pula. Chef, ada tips tak kalau kita nak tahu daging tu separuh masak ke? Okey, baik faham. Dia ada jangka masa dia untuk medium rare, medium well dan well done. Kalau macam ni tadi? Ini kita buat medium well. Medium well Ya, dengan betul. high heat. Lepas tu dalam tempoh apa? 2 minit? Dalam high heat dalam 60 hingga 65 dalam masa 3 minit. 3 minit. Ya, betul. Okey, daging kita dah siap. Daging dengan butter. Sekarang kita Mudah, akan buat kuah. Sekarang kita nak buat kuah. Kita akan masukkan garlic. Okey. Dia macam ni masakan western ke selain daripada masakan kita di Asia Tenggara ni memang mudah. Kita yang banyak benda kalau kat sini rempah macam-macam nak tumis Macam-macam. itu, tumis ini. Tapi kalau masakan macam ni senang je. Daging tu cuma kita masak tadi dengan butter. Lepas tu kita masukkan bawang putih. Lepas bawang putih ini apa, Chef? Bawang putih, lepas tu kita masukkan oregano. Lepas tu kita masukkan black pepper. And then kita masukkan heavy cream for the gravy. Chef dah macam carbonara dah saya nampak. Ya, betul. Dia punya bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia, betul. Oh, bahan macam carbonara, betul. And then kita masukkan mustard. Mustard ni penting. Beef stroganoff dia ada masam-masam sikit. Dia memang the main item is the mustard lah. Selain kalau kita guna mustard, boleh tak kita ganti dengan lain? Sebab nak masam kan? Dia nak masam. Lemon pun boleh. Cuka? Tapi kalau lemon dia lebih tak sesuai. Sebab mustard ni dia ada rasa dia tersendiri. Oh, okey. Manalah tahu boleh tukar apple cider ke. Okey. Okey. Tapi memang kalau kita nampak sekarang dia memang sekali pandang memang macam betul-betul carbonara. Betul. Sebab dia kuah putih. Sebab dia kuah putih, betul. Okey, selepas ni chef itu apa? Kita masukkan chicken stock. Untuk seasoning. Ini nak bagi sedap nak bagi rasa. Untuk lagi lemak kita masukkan grated parmesan cheese. Tapi hati-hati tau sebabnya grated parmesan cheese ni dia agak masin. Jadi kita dah ada chicken stock so kena hati-hati. Ya, betul. Takut rasa dia lebih masin. Jadi kita sebelum nak letak tu kena rasa dululah. Ya, betul. Masinnya macam mana. Okey, nampak tu. Bila letak cheese tu dia dah start pekat. Betul. Lepas tu kita masukkan masukkan terus. Daging. Ya, betul. Lepas tu kita kecilkan api. Jadi kat dalam tu tadi bahan-bahan tak banyak ya. Betul. Kita masukkan baby spinach. Masukkan baby spinach. And then kemudian kita masukkan mushroom. Adakah sayur tu wajib? Tak wajib. Cuma yang wajib adalah mushroom. Mushroom tu wajib. Mushroom sebab wajib. dia bagi taste dia tu. Ya, betul.
Yelah, dia tak jauh beza sangatlah dengan carbonara tu. Tapi sebab ada mustard tu kita tadi. ada mustard, ya betul. Kalau carbonara tak ada mustard tu. Tak adalah masam-masam ni. Jadi ni ada rasa masam-masam. Jadi kalau penonton di rumah tengok macam tak muak ke sebab nampak berkrim kan? Betul. Sebab dia dah potong sebab dia ada rasa masam tu. Jadi bila dia ada rasa masam tu dia tak muak. Ni dah siap lah ni. Okey, dah siap. Wah. Cepat siap. Okey. Kita boleh. Nampak tak sampai pun 10 minit ya dah siap pun. Masak daging kita ni. Daging stroganoff. Jadi bolehlah dihidangkan, masak bersama, makan bersama nasi, pasta ataupun roti. Betul. Kalau di Russia ataupun di Rusia, mereka makan dengan roti. Jadi kalau kita nak rasa-rasa berada di Rusia, makanlah dengan roti. Ya Allah, menyelerakannya, Chef. Betul. Okey, sekarang kita... Okey, dah pun siap. Jadi bahan-bahannya tak banyak ya. Cuma perlu ada butter. Lepas tu letaklah garlic. Lepas tu kena ada mustard. Balance. Ni dimasukkan pasta pula. Mana yang balance tadi? Kita kacau-kacau? Ya, kita kacau-kacau. Kita masukkan. Okey, faham. Jadi kepada anda di rumah, Sabtu ataupun Ahad ni, yang tak tahu nak masak apa, bolehlah mencuba daging stroganoff ini. Mudah saja, bahan-bahannya tak banyak. Yang kat depan-depan ni tadi ni semua garnish. Tapi bahan untuk masak tu tak banyak. Nanti boleh tengok balik ulangan kita di ITM Play macam mana nak masak ni. Terima kasih banyak-banyak Chef Carrot kita hari ni kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsi bagaimana untuk menghidangkan atau masak daging stroganoff ini. Jadi kepada anda jangan lupa untuk mencubanya. Terima kasih banyak Chef. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya kita nak ke Sarawak FM bersama dengan rakan kita di sana, DJ Yus dan juga DJ Lin. Apa yang menarik di Sarawak? Silakan. Bingung kau mau belakang busak benar. Bingung benar. SBS Sarawak FM bersama Uji dan Andy. Oh ya, shake body. Check. Setiap hari pasti menawarkan cerita-cerita dan topik-topik yang baru. We'll be right back. Okey, terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan Sarawak FM untuk pagi tu dalam pertemuan Selamat Pagi Sarawak. Terima kasih Syafiqah di studio. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Saya bukan apa, tengok juga lah tengok tadi kan. Syafiqah masak apa? Stroganoff. Cemial lah. Lebih gitu lah. Cemial lah bunyinya. Daging lah, masakan daging lah. Nanti Syafiqah boleh belajar lah dengan Munawar apa masuk tengok tu. Tengok lah. Okey lah. Jadi tengok juga tadi. Nelayan you. Kami lah petah lagi sebelum salam TV depan. Kan? Siapalah saya terpaksa menulis ke belakang. Jadi Yus, kita pendek cerita. Masa pun sedang mengejar-ngejar kita. Kita ada beberapa perkongsian lah aktiviti-aktiviti yang berlangsung di negeri Sarawak tu lah. Salah satunya Salah satunya saya berbesar hati untuk berkongsi dengan semua pendengar-pendengar dan penonton. Waktu itu berkenaan dengan Borneo Opera Festival. Bila ingat Borneo Opera tu teringat saya dengan kawan saya ada orang. Faham. Dia dua berlagu juga hari Nangga Opera. Pilih dua bersih lain. Melatahnya dua edisi. Okey, apa pun kita nak kongsikan berkenaan dengan Sarawak yang terkenal dengan penganjuran Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia dan Festival Jazz Borneo. Tapi kali ni kita nak berkongsi berkenaan penganjuran yang buat kali pertamanya Borneo Opera Festival yang dah pun berlangsung pada hari Khamis dan akan sehinggalah 15 Oktober hari ini. Itulah. Ya, di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Jadi Borneo Opera Festival mendapat sambutan yang menggalakkan khususnya daripada penduduk sekitar Kuching dan mempunyai peminat tersendiri dan dipertimbangkan untuk diadakan setiap tahun di Sarawak. Tapi kalau Yus buat tak menjadilah sebab kita nak perkenalkan antara bakat-bakat daripada antarabangsa dan juga tempatan ada juga. Semestinya antarabangsa menampilkan persembahan oleh bakat-bakat terkemuka di dunia opera termasuklah Alfio Grasso dari Itali. Itali. Lon Vrasmas dari Romania, juga ada dari Mesir,
Abdallah Saad dari Mesir, Beatrice Silvan dan juga Bogdan Alexandru Kostaj dari Sepanyol, serta bakat daripada Sarawak sendiri pun kita ada, iaitu Jean Marie Drus. Dan menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, jadi untuk penganjuran festival kali ini merupakan langkah ke hadapan untuk Sarawak menjadi hub muzik opera di Asia Tenggara. Memang hebat kita nyebut nama-nama si Datuk kan. Dari Spanyol, dari Romania. Sebab kan? apa? Tipsnya kena banyak makan spaghetti. Kena banyak makan spaghetti. Barulah ni lancar lah. Susah makan spaghetti. Bagus makan cok now. Okey, kita nak kongsikan juga sikit yang berlangsung hari itu lah. Yang berlangsung hari ini iaitu program Kuching Car Free Morning. Yang berlangsung seawal pagi tadi. Dan berlangsungnya program Kuching Car Free Morning yang dah pun bermula sejak pukul 6 pagi dan akan berakhir 10 pagi nanti di Padang Merdeka Kuching. Jadi semua warga Bandaraya Kuching yang turut serta pada pagi ini, mereka memakai pakaian berwarna merah jambu, warna pink. Warna pink. Tak suka pink lagi? Tak sangat lah, tapi guna cakap. Tu sebenarnya bukan apa saya pakai baju warna merah jambu tu. Sebagai tanda menyokong sambutan bulan Oktober, bulan kesedaran barah payudara di Malaysia, Pink Oktober. Disambut oleh pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kanser payudara lah. Dan untuk menyebarkan maklumat penting berkenaan dengan pengesanan awal dan rawatan yang berkesan. Okey, kalau masih ada masa kita nak kongsikan berkenaan dengan Festival Kebudayaan Cheongsam. Wow, bestnya. Yang mana Cinta Cheongsam. Tak pernah Cinta Cheongsam. Belum pernah. Mungkin nanti event lah. Kalau ada tembok Cina boleh guna. Yang mana Cinta Cheongsam kali itu Keindahan Timur kali kedua yang akan diadakan pada hari Sabtu 21 Oktober, yang mana matlamat festival ini untuk memupuk rasa bangga dalam kalangan masyarakat untuk meraihkan kepelbagaian budaya. Jadi akan berlangsung di Taman Sahabat Malaysia Cina dengan aktiviti berjalan di taman. Adalah antara aktiviti-aktiviti yang kami bawakan di negeri Sarawak untuk pagi ini. Jadi kita terus kembali bersama dengan Munawar. Silakan. Bye-bye. Terima kasih sahabat DJ kita di Sarawak FM, DJ Lin dan juga DJ Yus. Pastinya banyak perkongsian yang menarik yang telah dibawakan, apa aktiviti yang menarik di Sarawak sepanjang minggu ini. Dan sekarang ini, seperti yang kami war-warkan kepada anda, khususnya kepada para pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan akhir tahun, khususnya kita nak berikan penekanan kepada subjek matematik. Ialah ramai yang beranggapan bahawa subjek matematik ini merupakan subjek yang sangat susah. Itu perkara yang akan kita betulkan pada hari ini bersama dengan Cikgu Debbie. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Okey Cikgu, hari ini lupa saya. Selamat pagi Cikgu. Itu selamat pagi semua. Okey, seperti biasa kita nak war-warkan kepada anda berkenaan bagaimana untuk kita menguasai subjek matematik ini dengan mudah. Tapi mungkin untuk permulaan Cikgu, ialah bagaimana untuk kita membetulkan pemikiran para pelajar ini berkenaan tanggapan bahawa matematik ini sangat susah. Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan mereka merasakan matematik ini susah Cikgu? Okey, so sebenarnya ada beberapa faktor mengapa pelajar rasa matematik ini susah. Okey, nombor satu adalah penguasaan asas yang lemah. Okey, ini kalau kita tengok balik sekolah rendah kita belajar arithmetic maths, okey, yang asas, tambah, tolak, darab dan bahagi. Tambah tolak okey, tapi bila sampai ke darab, itulah masa nak hafal sifir tu susah. Bila sifir tak hafal, bahagi pun lemah dan seterusnya bab-bab lain seperti kuasa, punca kuasa dan selainnya semua akan rasa wow, very hard. Itulah masanya pelajar akan rasa stres, dia tak suka subjek matematik. So nombor satu adalah penguasaan asas matematik itu sangat penting. Dan yang kedua adalah sebab minat pelajar-pelajar untuk belajar subjek matematik ini kurang sikitlah minat dia. Nombor satu mungkin sebab dia asas dia lemah. Dan nombor yang kedua sebenarnya saya nak bagi tahu dia punya faktor yang ketiga adalah dia orang tak ada motivation, minat dah tak ada kan, motivation datang daripada pendidik sendiri. Okey, so method untuk pengajaran bilik darjah ataupun di tuition-tuition ataupun di mana-mana yang kita belajar, pendidik yang mengajar matematik ini sepatutnya kita buat matematik rasa mudah. Jangan bagi pelajar fikir, maths susah. Nak ajar bab yang susah, kita sebagai pendidik kita perlu berfikir secara kreatif bagaimana untuk mengajar secara mudah.
bagi tahu mereka sebenarnya bab ini adalah okey. Sangat senang. Step 1, step 2, step 3. Lepas tu buat dia fun. Bagi dia orang rasa best belajar. Dan itu sebenarnya boleh menangani yang faktor kedua tadi, yang kurang minat belajar matematik. So itu cara dia sebenarnya. Kita perlu jadi kreatif untuk mengajar. Make sure kita sebagai pendidik ni kita selalu bagi motivasi. Be positive. And another thing, dalam kelas saya, sebab saya mengajar tuition selama 19 tahun sebenarnya, dan saya selalu menggalakkan student saya, tanya je soalan kepada Cikgu Debbie. Saya tidak akan marah langsung. Walaupun benda yang senang kamu buat salah, tetapi inilah tempat untuk kamu buat salah dan silap. Sebab di kelas saya, kamu belajar daripada kesilapan. So jangan menakutkan pelajar-pelajar, kita selalu positif. It's okay to do wrong right now, tapi kita perlu sentiasa menambah baik daripada yang kesilapan kita. Itu antara faktor-faktornya lah seperti yang cikgu nyatakan tadi, untuk kita menguasai konsep asas terlebih dahulu dan juga kita menjadikan ruang pembelajaran matematik ini sebagai satu ruang pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan, dan paling utama tidak susah. Okey, apa sebenarnya antara tips-tips yang boleh kita kongsikan untuk kita menguasai matematik ini? Yalah, ramai yang gafan bahawa matematik ini susah sebab banyak sangat formula, cikgu. Jadi apa tips untuk kita menguasai matematik ini sebenarnya? Okey, so matematik ni nombor satu, kita kena tahu konsep. Okey, so first sekali sebenarnya step dia sangat senang. Saya buat pada 3 step. Nombor satu, faham. Kalau tak faham memang susahlah nak sambung kan. So understanding of concept, understanding tu memang penting. Lepas kita dah faham tu, nombor 2 adalah kita perlu hafal lah. Matematik ni ada banyak formula. So hafalan ni kita tidak boleh lari daripada dia. So kita perlu hafal. Macam mana nak hafal? Bila cikgu ajar, kita salin nota yang penting. Tak perlu panjang-panjang, pendek-pendek cukup. Just nice. Lepas tu hafal. Dan yang ketiga adalah practice makes perfect. Maksudnya kita perlu melatihkan diri menggunakan latihan-latihan. Tetapi yang kat sini kan, dia ada dia punya tips dia tahu. Nak buat latihan tak boleh sebarangan. Jangan, cikgu saya buat latihan. Tetapi cara dia salah. Okey, so ini tips dia. Nak buat latihan kena tengok situasi. Nombor satu, kalau ujian bulanan, buatlah latihan yang bertopik. So ikut topik. Tetapi kalau you tengah preparing untuk exam, final exam, UASA, SPM, trial SPM nak dekat so mereka perlu buat latihan yang berformat peperiksaan. Contohnya buat soalan-soalan SPM yang sebenar tahun-tahun lepas, buat trial paper 2021-2022 perlu buat, dan juga perlu buat latihan yang berformat peperiksaan dekat buku rujukan atau buku latihan seperti kertas model-model. Itu penting. Okey, itu antara tips-tipsnya ya. Yes, itu cikgu dia. Okey, selain kita menghafal formula, sangat penting untuk kita membuat latihan. Perlu sangat. Cukup istimewa sebenarnya hari ini kepada para pelajar, adik-adik kita yang menonton pada ini. Cikgu Debbie akan menunjukkan kepada kita bagaimana formula-formula yang akan kita gambarkan kepada anda bahawa matematik ini mudah. Silakan cikgu. Okey, sekarang ni sekiranya anda sebagai pelajar rasa tidak boleh menguasai yang step saya kata tadi, faham, tak boleh hafal dan tak dapat buat latihan sebab yang 2 tu tak boleh buat kan. So perlu cari seseorang yang boleh bantu, guru, tutor atau rakan. Okey, so di sini saya sebagai tutor, saya akan mengajar sedikit tentang topik yang famous, algebra. Okey, algebra. So algebra dia ada kaitan dengan huruf lah, X, Y, Z, A, B, C kan. So kita akan belajar something yang ada kaitan dengan kurungan tau. So first thing kena tahu kurungan adalah darab. Okey, darab . So contoh saya bagi 2x. Okey, lepas tu saya letak kat sini x kuasa 2 tambah dengan contoh lagi 2x. Okey. Sekarang ni apa maksud darab? Kan tadi saya kata hafal sifir kan. So kalau pindah darab, 2 darab 1 adalah 2. X darab dengan X kuasa 2. Ada berapa X kat sini? Kalau you kira, 1 kat sini ada 2. So, total X kuasa 3. Okey, sekarang saya bagi tahu student. Ini adalah brother sister, adik-beradik. Dekat luar ni ada gula-gula. Sekarang you bagi gula-gula dekat adik yang pertama. Yang kedua tu akan marah. So, saya selalu bagi tahu student saya, sentiasa kena adil. Kalau darab yang dalam yang pertama ni, perlu darab yang kedua. So, maka sifir kan penting. 2 darab 2, kita dapatlah 4. X darab dengan X dapatlah X kuasa 2.
Begitu. Dan yang kedua sebenarnya, algebra ni ada kaitan dengan pemfaktoran juga. Okey, yang pertama ni adalah kembangkan. Kita darab dalam. Ingat, kena adil, darab dua-dua. Sekarang kita nak kembangkan, faktorkan. Faktorkan bermaksud kita keluarkan apa yang sama. Okey, kat sini apa yang sama? Kalau kita nampak kat sini, apa yang sama? Okey, 2 dengan 4. Kalau saya tanya, 2 dengan 4 ni sifir apa yang sama? 2 dengan 4. 2. Sifir 2 kan? Okey, so sifir 2 kita keluarkan 2. Kita keluarkan 2. Okey, apa lagi yang sama kat sini? Huruf apa? X. Okey, huruf X. Kat sini ada 2, kat sini ada 3. Kita boleh keluarkan berapa X? Kita boleh keluarkan maksimum 2X lah. Sebab kat sini ada 3, ini ada 2. Boleh keluar 2. Okey, letak kurungan. Sekarang kita fikir, 2 bahagi dengan 2. Dapat berapa? Nampak? Darab bahagi kan penting kan? Okey, 2 bagi 2, dapat 1. 1 tak perlu tulis. X kuasa 3 yang ni keluar 2. Dah keluar 2, tinggal 1 je. Bagus. Okey, lepas tu 4 ni kalau bahagi, 4 bagi 2 dapat apa? Dapatlah 2. X kuasa 2 dah keluar. Tak perlulah tulis. So, kita tengok balik kat sini. Okey, kalau kita tengok balik kat sini. Apa yang... kat sini kita keluarkan X kuasa 2 kan? So, kat sini kita tinggal 2 saja. Betul? Okey. Ini alamak, tak boleh padam pula. Boleh, saya cuba. Boleh ke? Okey, boleh. Okey. Okey. So, lagi sekali tadi kita keluarkan 2X, betul? Okey, yang ni tadi kita keluarkan kita nak keluarkan 2X. Tak samalah sebab soalan dia lain sikit. So, kat sini tadi kita keluarkan berapa ni? 1. Yang ni kita keluarkan X kuasa 2 tadi. 2. Okay. Lepas tu kita dah tinggal kat sini 1 kan? Okey, yang ni kita dah cancel. Kita dah tinggal 2. So, dapat yang ni balik. Okey. So, kat sini apa yang kamu kena tahu pasal algebra adalah, satu ialah kembangkan, lagi satu kita kena faktorkan. Okey, kalau kita nak padang, kita nak buat indeks pula. Okey, kalau kita nak buat indeks pula. Okey, kita nak tunjukkan satu lagi formula Satu lagi saja. Okey, kita buat seringkas, mudah dan cepat untuk difahami oleh para pelajar kita sekarang ni. Nak saya tolong ke cikgu? Okey, kejap. Lagi sikit je lagi. Okey. So tadi kita nak ajar pasal indeks lah, okey? So contoh indeks kita kena tahu hukum. So contoh macam M kuasa 2 kita darab dengan M kuasa 3. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini M dengan N sama asas. So, M sahaja. Indeks kita kena buat apa kalau darab? Kita perlu tambah saja. So, total kita akan dapat 5. Okey, kalau kamu tak tengok ni pun, kita akan nampak terus 2 dengan 3, kita tambah dapat M kuasa 5. Tapi sebenarnya ini adalah hukum lah. Lagi satu hukum dia adalah kalau kita bahagi. Okey, kalau kita bahagi, indeks dia kita kena buat apa? Kita kena tolak. So, kalau kita tolak, kita dapatlah M kuasa 1. Jadi mudah kan? Jadi ini yang kami war-warkan kepada anda. Sebenarnya kalau anda boleh faham formula, dapat didirikan daripada cikgu yang betul-betul menjadikan ruang pembelajaran matematik itu sangat menarik dan juga mudah difahami. Sebenarnya matematik ini tak boleh kita cakap matematik susah. Tak ada. Sebenarnya cikgu Debbie sendiri ada media sosial kan? Saya ada media sosial. Saya selalu buat matematik untuk student-student. Supaya mereka lebih senang faham matematik. Salah satu sebabnya saya buka social media saya adalah sebab COVID-19. Student tak pergi ke sekolah. So saya rasa saya perlu bagi tahu diorang macam mana nak fikir maths ini senang supaya diorang tak akan rasa stres bila mereka kembali ke sekolah. So semua post-post saya ni memang untuk pelajar-pelajar di Malaysia. Wow, kita tengok TikTok Cikgu Debbie pun ramai followernya. Rata-rata dari rakan pelajar yang beri komen dekat situ cakap terima kasih cikgu sebab sekarang ni saya dah faham formula matematik dengan lebih mudah. Jadi kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan bagaimana untuk kita menguasai matematik ini, anda boleh terus saja mengikuti Cikgu Debbie di media sosial Cikgu Debbie. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita harapkan ianya membantu untuk membuka minda para pelajar kita bahawa matematik adalah sangat mudah. Okey, sekarang ini kita akan terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita di Selangor untuk Cerita Pagi Selangor bersama dengan Samsia Samsi untuk program Pinky Fun Run. Silakan Samsia.
Baik, terima kasih Munawar. Saya kini berada di Stadium Sultan Sulaiman Kelang bagi program Pinky Fun Run bersempena Bulan Kesedaran Barah Payudara. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Puan Nazifah Ma'ruf selaku panel penasihat Klinik Kesihatan Bukit Kuda. Apa khabar Puan? Puan Nazifah binti Ma'ruf. Puan, mengenai program pada hari ini, boleh Puan jelaskan dengan lebih lanjut? Okey, program ini sebenarnya ialah anjuran panel penasihat Klinik Kesihatan Bukit Kuda dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kelang, Breast Cancer Welfare Association, Pink Ribbon Center dan juga LPPKN. Matlamat program ini diadakan Puan? Matlamat program ini adalah untuk memberi kesedaran kepada kaum wanita di luar sana tentang pemeriksaan awal payudara. Bahawa kanser payudara ini boleh dikesan di peringkat awal. Kita adakan banyak pemeriksaan kesihatan di klinik-klinik kesihatan seluruh Malaysia, di mana dia akan pemeriksaan akan dijalankan oleh jururawat yang terlatih dan juga para doktor untuk memeriksa sama semua kaum wanita sama ada tanda awal atau tiada tanda awal. Antara aktiviti-aktiviti yang diadakan pada hari ini? Okey, hari ini ialah larian, acara larian 8 km dan 5 km. 8 km bermula pada pukul 7 suku dan 5 km bermula lebih kurang dalam 7.25 dan alhamdulillah telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Haji Anwar Rashikin, di mana Tengku telah melakukan flag off pagi tadi. Peserta yang hadir yang telah kembali ke finishing point akan diberikan pingat, medal pingat larian dan juga nanti akan diberikan isi gel. Antara harapan untuk Puan, aktiviti ini adakah wajar diadakan selepas ni? Wajar diadakan. Sebenarnya harapan kami agar matlamat program ni mencapai objektif. Kita nak bagi kesedaran kepada kaum wanita di luar sana tentang kesedaran pemeriksaan awal kanser. Maksudnya kanser ni boleh diubati. Jadi kaum wanita di luar sana jangan risau, jangan bimbang, datanglah ke klinik-klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Adakan pemeriksaan awal supaya penyakit kanser dapat diubati dari peringkat awal. Baik, terima kasih Puan. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kelang, anda dialu-alukan untuk datang memeriahkan program Pinky Fun Run ini kerana pelbagai informasi mengenai barah payudara serta pemeriksaan payudara turut diadakan pada hari ini. Dan setakat itu saja laporan daripada saya. Kembali kepada Syafiqah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Samsi untuk perkongsian cerita pagi Selangor, dan sepastinya program itu mempunyai matlamat yang cukup besar untuk memberikan kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam kalangan wanita di luar sana, kepentingan untuk kita melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala, khususnya untuk kita memahami berkenaan dengan kewujudan kanser yang melibatkan kesihatan kita, melibatkan wanita dan sebagainya. Dan pada ke ini, selepas ini kita akan bersama dengan Syafiqah, kabarnya akan bersama dengan orang-orang hebat yang akan berbicara berkenaan pergi Mekah menggunakan motosikal. Pasti satu perkongsian yang sangat menarik yang akan dibawakan seketika nanti. Dan kalau Syafiqah pun sudah bersedia, terus saja bersama dengan Syafiqah. Munawar, dia kena cakap macam ni Munawar. Gi Mekah dengan motor. Dengan motor. Sebab apa? Gi Mekah dengan motor ni dah ada 1.0 dan kini kembali dengan Gi Mekah dengan motor 2.0. Saya kenalkan terlebih dahulu di sebelah saya Tuan Diami Yusof, Ketua Program. Juga bersama dengan kita Wan Baharudin Wan Harun dan juga Tuan Ismail Ibrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Gi Mekah dengan motor 2.0. Sedikit latar belakangnya. Bagaimana boleh mendapat inspirasi untuk jelajah kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi Malaysia. Berdasarkan kejayaan kami dulu waktu pergi Mekah dengan motor 1.0 tu, kita hanya pergi ke Mekah dan Madinah. Kita terpanggil untuk nak melengkapkan 3 bumi suci. Ada satu hadis Nabi yang bermaksud kita sebelum kita pergi ke mana-mana kita kena musafir ke 3 bumi suci. So insya-Allah kali ini kami akan pergi ke Mekah, Madinah dan seterusnya ke Masjidil Aqsa. Kita difahamkan perjalanan ini akan bermula pada 11 bulan 11 nanti. Ya, insya-Allah 11 bulan 11 2023. Jadi bagaimana dengan persiapannya dari segi dokumentasinya? Dari sudut dokumentasinya biasalah bagi orang overlander.
Pertamanya dia kena dapatkan apa tu dia panggil kanet. Kanet ni satu dokumen selain daripada visa perjalanan ke negara-negara yang kita nak tempuh dan sokongan daripada Wisma Putra lah, daripada Wisma Putra untuk kita nak memudahkan urusan mendapatkan visa. Okey. Jadi sebelum kita nak bercerita lebih lanjut bagaimana perjalanannya ni, nanti kita juga bersama dengan dua lagi. Saya difahamkan yang tengah ini mekaniknya. Yes, mekanik. Ini paling penting sebab kita risau jajah-jajah nanti rosak apa-apa kan. Jadi kena ada. Jadi persiapannya sebelum nak ke jelajah 2.0 ini bagaimana? Persiapan kena ada peralatan untuk membaiki motor. Itu je. Okey, anda katalah kalau macam motor dia dia punya tayar bocor ke, memang bawa tayar spare ke sana ke macam mana? Ya, ada juga. Memang bawa sekali lah tayar ke sana lah. Okey, sebelum nak ke 11 hari bulan 11 itu, penyelenggaraan motor tu bagaimana dilakukan? Ya, kita motor kira motor baru. Okey. Oh, semua motor baru. Semua motor baru. Oh, okey. Bukan motor baru sangatlah, kira motor masih baru lagi lah. Masih baru lagi. Tapi memang second hand dah. Memang kita dah pakai dah. Kan? Ya, ada masalah. Basic part tu lah dia yang ada lah. Basic part yang kita akan bawa. Basic part lah macam apa ni, coil ke, tayar, bateri. Jadi untuk jelajah kali ni ada berapa ramai peserta yang akan mengikutinya? InsyaAllah 3 orang lah. Tiga orang. Okeylah, dah ada mekaniknya, dah ada ketuanya. Kita berada di hujung sana. Yang ini pula tugasnya sebagai apa? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput kami bertiga pagi ini. Untuk saya lebih kepada ruti perjalanan lah, jadual perjalanan. Jadual perjalanan. InsyaAllah kita akan bermula daripada Karachi menuju ke Iran. Kemudian kita daripada Bandar Abbas ke UAE, kemudian ke Riyadh, Mekah, Madinah, Jordan dan Al-Aqsa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin boleh perincikan lagi perjalanan tu sebab kita faham dengan ada beberapa konflik yang berlaku dengan ada yang mungkin menuntut sempadannya. Jadi bagaimana sebenarnya? Okey, setakat hari ini kita berhubung dengan Wisma Putra, pihak yang berwajib dengan kedutaan Malaysia di Pakistan, di Iran, UAE. Mereka mengatakan setakat hari ini masih aman lah. Dan insyaAllah benda ni akan selesai tak lama lagi. Dan kita punya Ketua Ekspedisi Abang Mat sendiri, dia sentiasa berhubung dengan pihak Wisma Putra lah dalam kita menyelesaikan, insyaAllah misi ni akan selesai dalam bulan 2 Abang Mat. Tak salah saya. Dan perjalanan kita ni lebih kepada kita nak, sambil kita ni ada juga kawan-kawan yang menderma membantu untuk kita salurkan kepada badan-badan yang berwajib. Kita difahamkan ada sedikit perubahan yang berlaku untuk perjalanan kali ini. Dia perjalanan macam ni. Kalau ikut daripada kebiasaan laluan nak pergi ke Mekah, Madinah dan Aqsa ni, antara laluan yang kita kena lalu melalui Thailand, Myanmar dan India. Tapi oleh kerana buat masa sekarang ni laluan sempadan Myanmar dengan India, sempadan Tamu Moreh masih lagi ditutup. So kami terpaksa kena cari alternatif lain lah. Alternatif lain itu mungkin melalui China ataupun macam you bagi tahu mungkin akan India masuk ke Pakistan. Jadi itu kita decide sebab kita nak pergi bulan 11. Bulan 11 kalau ada perkembangan terakhir sempadan buka antara Myanmar dengan India, itu yang lebih baiklah. Jadi itu ikutkan perancangan asal lah. Ya, perancangan asal. Seandainya masih lagi belum dibuka, jadi adalah plan B-nya. Yes, ada plan B. Apa aktiviti yang disusun sepanjang jelajah ini? Dia macam ni, selain daripada kita pergi merasai cara pengembaraan. Kalau nak kira di zaman Rasulullah dulu, para sahabat, ulama-ulama silam, dia pergi melalui guna unta, kurus lah dan sebagainya. Jadi kami menggunakan motosikal ni sekadar ni apa sangatlah. So kita nak menjiwai macam mana dia orang tu menghayati agama Islam. Jadi kita ni geng-geng semua ni jahil, banyak dosa apa semua. Jadi kita cuba nak apa panggil ni, nak ruh kita tu, jiwa kita cuba nak memurnikan. Dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, selepas saja Mekah, Madinah, kita akan sampai ke Jordan untuk nak masuk ke
Masjid Al-Aqsa. Tapi buat masa sekarang ni pergolakan di tapi insya-Allah kita berserah pada Allah lah. Macam kalau ada rezeki kami, insya-Allah kami boleh masuk. InsyaAllah. Okey, kita kembali semula ke motor. Ini main karakternya lah. Dia Mekah dengan motor ni. Jadi mungkin boleh kenalkanlah sikit. Okey, motor ni apa bezanya dengan motor? Mungkin mekaniknya lah. Apa penambah yang dilakukan kat motor ni? Sebab ialah jalan di sana dia pelbagai. Ada berpasir, berbatu. Jadi bagaimana? Penambahan motor, tayar mesti kena tukar. Tayar tukar. Tayar tukar. Kesesuaian lah. Tayar kesesuaian. Kesesuaian tayar. Peralatan bok. Okey, dalam ni ada apa ni? Nampak ni. Keperluan asas. Ini keperluan asas. Makanan, dokumentasi, pakaian, kemah, tu semua kita bawa. So, macam tayar tadi bawa macam mana tu? Kita akan letak, biasanya kita akan letak di sinilah. Tayar memang kita tak bawa, kita akan letak di sini. Satu motor, tapi bukan satu motor dua tayar, memang satu motor dua tayar. Tapi yang kita bawa spare tu bukan dua tayar, kita bawa mungkin satu motor kita kongsilah, maknanya satu atau dua tayar saja yang kita bawa. Okey. Bukan semua motor kita bawa dua tayar, bukan. Lagi dari segi faktor keselamatan, ialah selain daripada kita faham ada beberapa pergolakan yang berlaku, keselamatan diri pula bagaimana persiapannya? Dengan cuaca sekarang ni? Keadaan cuaca ikut pada peredaran musim. Pada tarikh yang kami pilih tu cuaca yang sejuk, tetapi nak kata sejuk sangat bukan salji lah. Adalah satu dua tempat yang bersalji mungkin di Iran dan Pakistan. Sebab itu kami perlukan jaket. Kami bawa jaket daripada sini, jaket yang agak sesuai lah untuk suasana sejuk di sana tu. Dan kalau perlu kita tambah jaket lain, kita tambah jaket lain. Macam pengalaman kami dulu sampai 3 lapis jaket kita kena pakai. 3 lapis tu? Sejuk lah, sejuk. Dia suhu dia sampai negatif lah. Okey. Selain pergi Mekah dengan motor ni, selain tuan bertiga, siapa lagi yang terlibat sama dalam menjayakan jelajah kali ini? Kalau nak kira yang menjayakan ni supporter lah maksudnya. Kalau individu tu macam yang ni motor ni dihadiahkan oleh Datuk Syukur. Datuk Syukur daripada ATMS IR Syukur daripada Penang. Kemudian rakan-rakan dia Datuk Datuk Asrizal lah. Asrizal Asrizal. Kemudian Datuk siapa seorang lagi tu? Lupa. Datuk siapa nama? Haji Ahmad Nakib. Haji Ahmad Nakib. Dan selain tu kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri, kerajaan Malaysia, Wisma Putra yang tadi yang bagi tahu tadi tu. Kemudian ni yang kelak-kelak yang sokong kami ni, kelak-kelak motor. Ada Singapura pun ada yang sokong kami. Kalau tengok dalam stiker tu ada. Ni, stiker ni bukan sebarang stiker. Jadi ini antara kelak-kelak motor yang sama-sama juga menyokong untuk jelajah pergi Mekah dengan motor 2.0 kali ni. Jadi kita boleh lihat ada Singapura Bikers. Pun ada, Greek Route pun ada. Okey, untuk jelajah kali ni 2.0 sehingga bila dan perjalanan baliknya pula bagaimana? Kami jangka kalau dulu 87 hari pergerakan kami. Sekarang ni sebab sampai ke Aqsa mungkin mencecah sampai 120 hari. 120 hari. Perjalanannya mungkin sekitar dalam 20,000 kilometer lah. Jadi pergi Mekah tu dengan motor, balik Mekah tu dengan flight. Sebab kita kata pergi saja. Kita kata pergi je. Dia tak kata pergi dengan balik. Pergi je. Pergi dengan Mekah dengan motor. Balik dengan flight. Tak cerita lah balik. Jadi motor-motor ni sekali balik dengan flight. Tapi yang penting niat pergi tu dah betul dah tu. Okey dah. Okey, selain daripada tu mungkin boleh ceritakan lagi apa di antara penyebab utama nak ke adanya jelajah ini, Tuan? Dia macam ni lah. Abang Mat waktu pergi dulu tu mungkin kalau tak cerita pun ramai orang tahu. Dalam perjalanan kita di Malaysia ni agak selesa dengan kehidupan kita, dengan taraf hidup. Tapi bila kita lalu negara-negara, kita bukan nak kata negara orang tu macam mana kan, tapi kita tengok dengan suasana yang berlaku, dengan kedaifan, dengan keperluan dia, dengan contoh dengan masjid ke, dengan apa, sangat pada kami memang sangat daif lah. So kita rasa senang
di sini. Dan ada satu masa kita rasa susah, ada lagi orang yang lebih suka pada kita. So kadang-kadang kita tengok, Masya Allah, dia orang buat dengan tapi hati ibadat dia apa semua tu memang cukup tinggi. Cuma kemampuan dia tu kurang. Ya, itulah. Itulah orang kata bila kata apa hujan batu di negeri sendiri, tapi rupa-rupanya batu tu batu permata. Jadi kita kena nilai batu tu batu apa. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi kita ucapkan Syahbaz dan juga Tahniah, walaupun belum lagi 11 bulan 11 tapi persiapannya memang dah cukup rapi. Jadi kita harapkan 90% kita harapkan perjalanan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Tuan Diam Yusof, Ketua Program, bersama juga dengan kita Wan Harun peserta dan juga Ismail Ibrahim sebagai mekanik untuk jelajah game Mekah dengan motor 2.0. Balik lain cerita. Balik lain cerita. Okey, seterusnya jika tadi di cerita Pagi Selangor bercerita mengenai kanser payudara, adakah anda tahu kanser payudara juga boleh melibatkan kaum lelaki? Jadi perinciannya untuk cerita Pagi Kelantan bersama dengan pelapor Nur Alia Ramli. Silakan. Baik, terima kasih studio. Cerita Pagi dari Kelantan hari ini bersiaran dari Unit Kesedaran dan Penyelidikan Kanser Payudara Bestari USM Kebangkaran, di mana kami ingin berkongsikan berkenaan kesedaran risiko penyakit kanser payudara khususnya dalam golongan lelaki yang difahamkan masih lagi rendah berikutan stigma penyakit ini tidak menyerang golongan lelaki. Jadi untuk itu kita terus bersama pakar perunding patologi payudara dan endokrin Profesor Madya Dr. Wan Faizah Wan Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik Doktor, mungkin boleh diceritakan tahap kesedaran golongan lelaki terhadap penyakit ini dan sekarang ini berapa jumlah rekod yang telah direkodkan Doktor? Okey, kalau kita bercerita mengenai tahap kesedaran kanser payudara lelaki, bagi saya tahap kesedaran sangatlah rendah. Masih kurang dalam masyarakat kita. Kalau mengikut statistik Malaysia National Cancer Registry tahun 2012 hingga 2016, dalam tempoh 5 tahun tersebut kita ada 291 kes kanser payudara lelaki. Manakala wanita dalam 21,634 kes. Kalau kita tengok nisbah di situ bermakna 1:74. Bermakna dalam 74 kes kanser payudara wanita, 1 daripadanya adalah lelaki. Ini menunjukkan nisbah tersebut adalah tinggi berbanding nisbah sebenar di mana kanser payudara lelaki adalah 1%. Jadi kalau mengikut rekod yang telah dinyatakan Dr. tadi, kalau di negeri Kelantan itu sendiri berapa ramai Doktor yang mengidap penyakit ini dari golongan lelaki? Okey, mengikut statistik 2012 hingga 2016, dalam tempoh 5 tahun tersebut, negeri Kelantan mencatatkan 8 kes kanser payudara lelaki. Namun nisbah ini jumlah ini tidaklah setinggi negeri-negeri lain seperti Selangor 60 kes, manakala Johor 36 kes. Dari segi peratusan kembali pulih jika dikesan lebih awal tu, adakah berbeza di golongan wanita dan juga golongan lelaki Doktor? Bagi saya sama. Okey, apa yang kita bimbang mengenai kanser payudara lelaki ni, sekiranya tiada kesedaran dalam kalangan mereka, maka kita akan dapat kesan kes ini lewat, pada tahap lewat. Itulah yang terjadi pada kes kanser payudara lelaki. Dan kita tahu apabila kita mengesan kes pada tahap lewat, iaitu pada tahap 3 dan tahap 4, peluang ataupun jangka hayat untuk pesakit itu sembuh adalah rendah berbanding dengan jika kita kesan pada tahap 1 dan 2, di mana kalau jangka hayatnya adalah 90% pada tahap 1 dan 2, ia akan turun kepada hampir 20% sahaja untuk tahap 3 dan tahap 4. Yang baiknya melalui kajian kami berkenaan dengan kanser payudara dalam kalangan lelaki, contohnya 8 kes di USM sepanjang 10 tahun ni, kita ada 8 kes kanser payudara lelaki, dan di mana hampir kesemuanya menunjukkan ekspresi reseptor hormon positif, di mana kanser tersebut sebenarnya respon terhadap rawatan anti-hormon tu adalah lebih baik berbanding dengan kanser yang negatif dia punya reseptor.
Okey. Doktor, mungkin doktor ada nasihat supaya golongan lelaki lah khususnya supaya datang ataupun memeriksa untuk mengenal pasti penyakit ini dengan lebih awal, doktor? Ya, itulah saya sangat menggalakkan semua golongan lelaki di sana agar peka terhadap perubahan yang berlaku pada payudara masing-masing. Contohnya ketulan. Sesiapa yang mempunyai ketulan dia perlu dapatkan pemeriksaan yang lanjut. Itulah yang kita buat sekarang ni. Sebab tu Bestari sangat aktif menganjurkan program-program Carnival yang terbaru. Kita telah adakan Kelantan Wellness Breast Carnival di mana kita kerjasama dengan Makna, kita bawa mammogram dan juga ultrasound ke tempat carnival tersebut. Okay. Terima kasih doktor atas perkongsian itu tadi. Baik, sangat penting untuk mengesan penyakit ini pada peringkat awal kerana jika kanser payudara dikesan lebih awal, peluang untuk sembuh dan keberkesanan rawatan akan turut meningkat lebih tinggi. Saya kira itu sahaja cerita pagi dari Kelantan untuk edisi kali ini. Kembali ke rakan tugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih sahabat pelapor kita Nur Alia Ramli untuk perkongsian cerita pagi Kelantan. Dan sekarang ini penonton, kita dah memasuki ruangan yang cukup istimewa. Kita nak war-warkan kepada anda berkenaan minyak wangi edisi terhad dan bauan eksklusif kepada anda. Tak lain tak bukan, pasti minyak wangi IBA. Terlebih dahulu kita saksikan intro yang kami sediakan ini. Okey, itu intro berkenaan IBA Perfume. Sebelum saya perkenalkan seseorang ini, pasti saya ingin bacakan sedikitlah. Beliau telah pergi lebih kepada 20 buah negara untuk mendalami berkenaan minyak wangi dan juga beliau memiliki lebih 200 jenama minyak wangi antarabangsa. Dan lain tak bukan, hari ini saya bersama dengan Tuan Ahmad Iqbal Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, Iqbal. Mungkin kita nak kongsikan kepada penonton apa inspirasi pada awalnya sehingga tercetusnya IBA Perfume. Ya. Assalamualaikum semua kepada semua penonton sahabat Pagi Malaysia. Kalau sebelum ini saya boleh tunjuk satu video yang saya kumpulkan dalam 200 jenama minyak wangi tu, tapi sekarang ini sebabkan ada banyak jenama kan, kita tak boleh nak paparkan ke semua jenama-jenama di kaca TV lah. Jadi tuan-puan mungkin boleh WhatsApp kalau nak tengok koleksi-koleksi minyak wangi, dan itu juga pada masa sama bagaimana saya boleh terbitkan minyak wangi sepanjang 8 tahun perniagaan saya sampai ke hari ini, walau tanpa ejen, tanpa stokis, kerana kita adalah premium. Maksudnya jualan hanya di Selamat Pagi Malaysia saja. Jadi pada awalnya dulu waktu 7-8 tahun yang lalu saya selalu pergi ke luar negara untuk belajar mendalami tentang minyak wangi. Dan di situlah saya pergi ke kilang-kilang yang besar yang kita harus lalui dengan kereta yang agak besar, dan saya pergi juga ke kilang di antara negara yang termewah di dunia dan juga kilang terbesar di dunia juga yang kita turut hasilkan sekarang. Dan yang kita hasilkan untuk IBA adalah daripada wangian yang memang betul-betul tidak sama dengan orang lain. Dan ini yang tertera di kaca TV itu adalah di Dubai ketika saya menginap di antara hotel yang termahal di dunia. Di situ saya belajar, saya melihat sendiri bagaimana koleksi minyak wangi yang sangat mewah, dan terhasillah IBA Perfume. Jadi saya telah pergi ke lebih 30 negara, baru saja pulang dari Jepun, dan insya-Allah pada minggu hadapan saya akan pergi ke Korea untuk mendalami tentang bagaimana pemprosesan produk dilakukan. Jadi tuan-puan, hari ini tuan-puan bertuah sebab ada beg baru lagi yang kita berikan kepada hanya 40 orang terawal. Tuan-puan kena ambil nombor telefon, tangkap gambar di skrin TV ataupun simpan terus untuk WhatsApp sahaja. WhatsApp sahaja. Saya maklumkan, kalau tuan-puan nak hadiah beg ini hanya kepada 40 pembeli terawal dengan harga sangat murah RM170, dapat 2 botol yang boleh dipakai 4 ke 5 bulan.
termasuk ke Sabah Sarawak dengan harga RM170. Tuan-tuan ambil gambar sekarang di skrin TV dan WhatsApp bagi tahu saja nak order IBA perfume kerana kita hanya ada 40 orang terawal saja akan menerima hadiah beg ini dan pelbagai desain lagi. Dan kita pun stok yang agak terhad tapi dijamin stok masih ada. Jadi WhatsApp pun senang 019 9500. Jadi dapatlah 2 botol minyak wangi ni yang boleh dipakai 4 ke 5 bulan. Jadi bila muncul saja poster yang tertera di kaca TV, terus ambil gambar di skrin sebab nanti tak sempat sebab kita hanya bersiaran beberapa minit saja. Jadi ini yang tuan-puan akan dapat. Tapi beg ni ada pelbagai desain lah kan. Ada yang ini dan ada juga yang kita bagi yang ini. Ya, betul. Tapi hanya 40 orang terawal saja saya maklumkan. Kalau tuan-puan nak, sementara ada stok, cepat-cepat dapatkan. Dan saya lebih ingin menerangkan bagaimana saya terbitnya minyak wangi ini sebenarnya agak sukar, cabaran. Bayangkan waktu di Malaysia, saya melaburkan sehingga jutaan ringgit untuk mencari wangian yang tidak pening, tidak hapak, tahan lama dan boleh dipakai lelaki dan juga wanita dan mesra Muslim. Itu sangat penting. Jadi saya sangat titik beratkan ia adalah mesra Muslim. Kenapa saya sebutkan tidak pening tu sebab ramai orang kita, saya yakin tuan-puan yang menonton ni ada juga yang alergik pada bau kan. Betul. Dan saya sendiri pun kalau bau terlalu kuat saya akan muntah dan pening. Kita sama Iban. Oh ya, saya macam tu. Jadi dalam pembelajaran saya tentang minyak wangi ni, saya jadi macam susahnya nak dapatkan. Saya kena bau 10, rehat sekejap, bau 10, rehat sekejap. Tapi kalau seorang pakar, mereka perlu menghidu 150 jenis bauan pada masa yang sama. Jadi saya rasa macam susahnya nak dapatkan macam tu. Dan saya antara koleksi IBA juga ada yang dibuat di antara kilang terbesar di dunia di Holland oleh 3 orang pakar perfumer. Dan untuk makluman tuan-puan, edisi kali ini boleh dikatakan antara yang kali terakhir saya promosikan kerana kita akan hentikan. Jadi kepada siapa yang nak repeat order, nak ulang order, bolehlah ambil sekarang sebab kita akan hentikan yang ini dan ada yang baru, cuma akan mengambil masa yang agak lama. Jadi saya berhenti bersiaran. Jadi kepada sesiapa yang mungkin dah lama tengok saya bersiaran, kena cepat-cepat untuk dapatkan RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak. Dan itu adalah permintaan kita yang kita postkan dalam 1 jam punya jualan. Dan bayangkan 8 tahun saya tidak pernah buat pinjaman ke apa-apa, pemodal ke, tak pernah. Hanya berdiri sendiri secara retail, jualan secara retail tanpa ejen, tanpa stokis, hanya jualan di RTM saja. Jadi tuan-puan, ambil gambar sekarang, WhatsApp sahaja, jangan hubungi WhatsApp bagi tahu nak order IBA perfume. Dan mungkin macam tuan-puan rasa macam betul ke ramai yang beli? Betul ke kan? Kita kena tunjuk bukti, Bang. Ya, kita kena tunjuk. Okey. Sekarang ini dari kosong tadi WhatsApp saya dah kosongkan. Tengok WhatsApp dah bertubi-tubi. Jadi tuan-puan sementara sempat untuk nak dapat beg ni, minta maaf. Sementara sempat untuk dapat beg ni, terus WhatsApp sahaja sekarang. Bagi tahu saja nak order IBA perfume. Okey? Masih sempat. Jadi cepat-cepat dapatkan. Okey. Dengar bunyi. Begitu. Tapi sekarang ini pada tahun lepas 1 tahun yang lalu berlaku kelewatan kan penghantaran. Tapi sekarang ini alhamdulillah dah 1 tahun tak berlaku sebegitu. Dan saya macam mana pun kalau bila permintaan banyak saya akan hentikan jualan. Jadi tuan-puan saya tak nak lagi macam kalau tuan-puan lambat nanti tunggulah nanti 6 bulan pula baru saya bersiaran. Sebab kita nak cepat-cepat. Jadi sementara sempat ni nak dapat hadiah beg. Beg ni ada pelbagai desain tau. Bukan satu saja, ada banyak. Yang penting nak dapatkan minyak wangi tu 50 ml EDP khas untuk IBA saja, bawahnya tidak sama dengan yang lain. Jadi WhatsApp sekarang walaupun ramai sangat yang WhatsApp Ibal sekarang ini, namun anda masih lagi berpeluang untuk jadi 40 pembeli terawal kerana hanya yang membeli 40 pembeli terawal saja yang akan mendapatkan beg istimewa. Betul, dan jangan hubungi WhatsApp saja. Ada yang call pula dah tu. Ya, jangan call. WhatsApp saja sekarang, ambil gambar poster sebab saya nanti lama pula tak bersiaran kan. Dan saya nak postkan segera bagi sesiapa yang nak COD. Barangan sampai baru bayar pun boleh, tetapi memakan masa sama juga, 4-5 hari juga yang sama baru sampai rumah. Kena sediakan wang tunai dan ada orang di rumah. Cuma ada charge tambahan RM5. Jadi kepada orang Sabah Sarawak tak ada COD. Tapi beruntung sebab kali kan pengepusan ke Sabah Sarawak memakan kos sebanyak RM27. Jadi tuan-puan, 2 botol ni
beserta hadiah beg tangan yang tuan-puan akan dapat. Jadi WhatsApp sekarang bagi tahu saja nak order IBA perfume. Ramai dah call tu Iba. Kita dah tekankan dari tadi, jangan telefon tapi WhatsApp saja. Jadi bagi anda yang masih ragu-ragu nak cuba IBA perfume ini, apa kata sekarang ni Iba, kita saksikan testimoni daripada pengguna. Okay, I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iba perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image, and one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iba perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan, tapi bila pakai Iba ni, balik rumah pun stay wangi, I basuh baju pun stay wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga. Tapi korang memang kena try. Sebab bau dia ni susah nak describe and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Ya, anda kena cuba IBA perfume. Sekali cuba, anda akan jatuh cinta dan terus setia dengan IBA perfume. Jadi, Iba, sekarang ni bagaimana kita nak war-warkan sekali lagi ni? Kita ada masa beberapa saat saja lagi untuk tuan-puan ambil gambar nombor telefon yang tertera dan WhatsApp saja. Kalau hubungi, saya tak jawab sebab berpuluh-puluh hubungi yang masuk terlalu banyak. Jadi sekarang ini, ada beberapa saat saja lagi tuan-puan nak ambil nombor telefon dan sekali pandang dah tengok, dah ingat dah nombor telefonnya 019-9500. Bagi tahu saja nak order IBA perfume dengan harga RM170, tuan-puan akan menerima 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita mesra musim, dijamin tidak hapat dan tidak pening apabila pakai. Dan paling penting, kita tak ada ejen, tak ada stokis. Paling penting lagi, tuan-puan kena dapatkan nombor telefon dan WhatsApp buat pembayaran segera. Jangan fikir lama-lama kerana kita hanya bagi kepada 40 orang terawal sahaja hadiah beg tangan. Ada pelbagai design. Jadi memang kena cepat-cepat sekarang sementara masih sempat. Terus buat bayaran, nanti saya akan respon dengan kadar segera. Jadi untuk kali terakhir, tuan-puan boleh ambil nombor telefon IBA perfume. Kita hanya ada beberapa saat saja lagi untuk tuan-puan cepat-cepat WhatsApp untuk menjadi 40 orang. Diingatkan 40 orang terawal saja yang akan dapat hadiah beg tangan ini. Jadi terima kasih banyak kepada yang membeli. Kita akan postkan dengan kadar segera untuk ambil nombor telefon. Cepat-cepat 40 terawal sahaja. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Tuan Ahmad Iqbal Zulkifli. Apa tunggu lagi penonton? Rebut harga promosi hadiah yang ditawarkan oleh Tuan Iqbal kita ni untuk anda mendapatkan IBA perfume. Terima kasih Iqbal. Sama-sama. Iqbal nak jawab WhatsApp semua tu. Banyak tu WhatsApp. Okey, sekarang ini kita nak terus saja bersama dengan sahabat penyampai kita di Maps Malaysia untuk kita mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Laporan cuaca seperti biasa, kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin pada ketika ini. Pada ketika ini kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dan juga barat laut bagi semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah dan juga Sarawak, dan ianya membawa kelembapan yang agak banyak memasuki ke rantau negara kita yang menyebabkan keadaan cuaca lembap berlaku pada pagi tadi. Dan pada awal pagi tadi, hujan berserta berpetir sudah pun berlaku di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Melaka, begitu juga di pantai timur. Dan buat masa kini masih lagi ada saki-baki hujan yang berlaku. Pada ketika ini masih lagi berlaku di bahagian utara di negeri Perak yang menyebabkan daerah Hulu Perak, di daerah Kuala Kangsar dan juga Kinta di negeri Perak, begitu juga di bahagian pedalaman di negeri Selangor, iaitu di daerah Gombak, Hulu Selangor dan juga Hulu Langat. Dan keadaan lembap ini kita jangkakan ianya akan beransur reda sedikit masa lagi dalam tempoh 1 ataupun 2 jam lagi. Dan di pantai timur bawah meski dalam keadaan yang agak mendung. Baik, di negeri Sabah dan Sarawak, alhamdulillah bawah meski ini dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku di kesemua bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak. Hujan kini hanya berlaku di kawasan perairan bagi kedua-dua negeri, terutamanya di bahagian barat di negeri Sarawak dan juga wilayah Pusat Labuan. Diharapkan kepada nelayan yang mana ingin turun ke laut diharapkan lebih berhati-hati. Baik, pada sebelah petang nanti, Map Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap boleh berlaku di hampir ke semua negeri. Di semenanjung, keadaan cuaca lembap boleh berlaku di kesemua bahagian, tetapi ianya akan lebih
tertumpu di bahagian utara, pedalaman dan juga pantai timur pada sebelah petang nanti, dan dalam jangkaan pukul 2 adalah yang paling awal kita jangkakan ianya boleh berlaku. 2 petang nanti kita jangkakan ianya akan berlaku di bahagian pedalaman dan seterusnya bergerak ke arah pantai timur menjelang ke lewat petang. Begitu juga di negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan boleh berlaku di kesemua bahagian dan ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga di bahagian timur, di bahagian Sandakan di negeri Sabah serta di bahagian pedalaman di negeri Sarawak, iaitu melibatkan di bahagian Limbang, Miri, Kapit dan juga di bahagian Seri Aman pada sebelah petang nanti. Baik, ini saja yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Baiklah, sebelum kita ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita telah perkenalkan sumbangan asas rahmah SARA dengan mengkreditkan ke dalam MyCard 200,000 penerima STR sebanyak RM100 sebulan untuk tempoh 6 bulan. Jadi, penerima hanya perlu ke kedai masjid untuk memberi keperluan asas hanya dengan menggunakan MyCard. Kerajaan memutuskan untuk meluaskan manfaat SARA kepada 700,000 penerima STR yang akan menerima RM100 sebulan tambahan untuk tempoh 12 bulan. STR 2024 akan mengambil pendekatan berbeza, iaitu kerajaan akan membuka permohonan baru seawal November 2023 dan permohonan akan dibuka sepanjang tahun berbanding setahun sekali sebelum ini. InsyaAllah, bayaran pertama sehingga RM500 akan dibuat pada akhir Februari 2024. Ingat tak jam yang berdetik tepat jam 12 malam hari kemerdekaan kita? Alah, bila itu wajib akan ada setibanya ulang tahun kemerdekaan negara. Tak tahu dekat mana jam tu? Inilah tempatnya, Bangunan Sultan Abdul Samad. Menara jam ini berketinggian 41 meter bersamaan 135 kaki dan direka untuk menggema Big Band dengan gaya Indo-Saracenic. Dan mengikut catatan sejarah, ia telah mula dibina pada tahun 1894. Bangunan ini pada asalnya adalah untuk menempatkan pejabat pentadbiran British. Namun pada tahun 1974, ia dinamakan sebagai Bangunan Sultan Abdul Samad bersempena dengan nama Sultan selama memerintah ketika itu, iaitu Sultan Abdul Samad. Bangunan ini pernah dijadikan sebagai mahkamah negara, iaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi Malaya. Sehingga kini, Bangunan Sultan Abdul Samad masih menjadi lokasi bagi acara resmi negara dan juga aktiviti kemasyarakatan. #Demi Negara, kita jumpa lagi. Memperuntukkan RM393.8 bilion, iaitu belanjawan tertinggi yang pernah dibentangkan. Daripada jumlah tersebut, RM303.8 bilion untuk belanja mengurus, RM90 bilion untuk pembangunan dan RM2 bilion simpanan luar jangka.
Ini melibatkan penambahan siling RMK 12 sebanyak RM15 bilion lagi menjadikan jumlah keseluruhan RM415 bilion untuk tempoh 5 tahun. Maknanya kerajaan mengamalkan pendekatan fiskal yang mengembang expansionary fiscal stance walaupun pada masa yang sama bertanggungjawab mengurangkan defisit fiskal secara berperingkat. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Penonton, pencarian Bintang Klasik 2023 telah pun berakhir. Malam tadi kita telah pun menyaksikan kemuncak Bintang Klasik 2023, 6 finalis yang berentak pada malam tadi dan sudah pastinya kita telah ketahui siapakah yang menjuarai Bintang Klasik 2023. Hari ini kami bawakan kepada anda top 3 iaitu finalis-finalis untuk Bintang Klasik 2023. Terlebih dahulu di sebelah saya ini juara Bintang Klasik 2023 Sitara Hisham. Okey, kita ada juga naib juara Bintang Klasik Sitara Firdaus dan juga tempat ketiga Sitara Nadia. Okey. Wow, malam tadi memang cukup hangat, persaingan yang sangat sengit. Kita sebagai penonton pun tak tahu siapa yang akan menang sebenarnya sebab semuanya hebat-hebat belaka. Tapi kita nak tanya terlebih dahulu juara kita kat sebelah ni. Cukup tidur tak malam tadi? Tak cukup tidur lagi. Belum tidur lagi? Tidur sejam, 2 jam macam tu je. Oh, okey. Bagaimana Hisham malam tadi bila diumumkan juara, perasaan Hisham sendiri pada waktu tu? Yalah, malam tadi kita tengok Hisham sampai menangis tadi. Ya, perasaan saya rasa terkejut, rasa macam mimpi. Sebab saya baru berumur 22 tahun dan saya mendapat gelaran juara Bintang Klasik 2023 dan ini merupakan pengalaman berharga bagi saya dan momen yang indah kerana saya punya penyokong datang daripada Kelantan iaitu daripada kampus UMK dan keluarga saya dan memang ini momen yang paling indah untuk saya. Wow, patutlah sampai menitiskan air mata malam tadi kan. Lagi-lagi dapat membuat persembahan di depan keluarga, kawan-kawan semua kan. Okey, kita nak beralih kepada naib juara kita Sitara Firdaus. Wow, kita tengok persembahan Firdaus malam tadi. Lagi-lagi untuk cabaran lagu yang pertama. Oi, saya sebagai penonton pun rasa sebab juga betul-betul menghayati. Difahamkan lagu tersebut ditujukan khas untuk arwah ibu dan juga anak. Betul. Okey, boleh kongsi bagaimana pengalaman malam tadi nak kawal perasaan, nak bagi yang persembahan terbaik malam tadi? Ya, perasaan tu saya pun sebab atas tu. Tengok saya punya ayah pun menangis. So cepat-cepatlah alih perhatian sikitlah, takut terbawa dalam lagu kan. So perasaan untuk semalam saya rasa bersyukurlah saya dapat buat yang terbaik dan tak ada banyak mistik lah. So alhamdulillah saya di tempat yang nombor 2 insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, ini antara visual yang kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan apa yang berlaku kemuncak Bintang Klasik 2023 pada malam tadi. Okey, Nadia. Oh, Nadia pun hebat malam tadi. Saya paling suka lagu Kuda Kulari tu. Dia punya tu panjang betul. Panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Apa ceritanya? Sebenarnya bila dapat lagu tu terus jadi macam semangat tu ada. Emosi pun ada. Sebab kita menyanyikan lagu Kuda Kulari bukan senang. Bukan senang sangat nak menyanyikan lagu Kuda Kulari itu. Tapi Nadia mampu membawakannya dengan terbaik saya kira pada malam tadi. Memang penonton semua terpukau lah dengan persembahan bukan sahaja Nadia tapi ke-6 persembahan Sitara pada malam tadi. Ialah bak kata juri malam tadi mereka nak mencari kesilapan. Sebab semuanya hebat-hebat. Macam Hisham sendiri kan bila dinobatkan sebagai juara ni, selepas ini perjalanan Hisham bagaimana khususnya dalam lagu-lagu klasik ni? Okey, selepas ini perjalanan saya mungkin saya akan lebih bergiat dalam menyanyikan lagu-lagu klasik kerana lagu-lagu klasik ni sangat penting untuk kita pertahankan agar tidak tenggelam di Malaysia ini.
Wah, malam tadi Hisham membawa hadiah yang sangat lumayan. Bukan saja merangkul gelaran juara Bintang Kasih 2023 tapi membawa wang tunai RM30,000. Dan yang paling utama, Hisham menang motor malam tadi, Hisham. Motor daripada DRB Highcom. Ini kunci yang kita pegang malam tadi. So pasti itu kejayaan cukup manis untuk Hisham. Hisham, banyak-banyak lagu tadi. Cabaran lagu pertama, kedua yang mana lagi susah? Okey, untuk lagu yang ditugaskan bagi saya, lagu pertama sangat mencabar kerana lagu pertama dia punya lenggok tu mahal, orang kata. Saya ambil masa dalam masa 2-3 hari juga berlatih dengan Cikgu Walker untuk dapatkan lenggok klasik tu. Sebab lagu klasik dia tak sama dengan lagu asli. Lenggoknya sangat lain. Kerana lagu yang saya nyanyikan semalam berbeza sebenarnya. Lagu 1950-an. 1950-an. Okey, daripada Tia Ramon yang cabaran pertama tu kan. Okey, Daus sendiri malam tadi penyokong berapa bas bawa malam tadi? Tak adalah bas. Tapi ramai juga terkejut juga tengok. Tak tahu datang mungkin daripada pendengar-pendengar radio klasik sendiri kan. Betul. Kami pun tak tahu daripada mana. Tiba-tiba datang, saya peminat awak, saya penyokong awak. Walaupun duduk, diorang macam lambat datang kan. Masa datang, duduk jauh-jauh, tiba-tiba datang, terus peluk macam terkejut sebenarnya. Sekarang ni dah ada peminat-peminat baru dalam kalangan pendengar radio klasik. Malam tadi, Daus, kita lihat wajah ayah Daus malam tadi. Juga turut sebab melihat kejayaan Daus. Wah, jadi satu kebanggaan untuk Daus. Ya, untuk saya rasa bersyukurlah. Dengan saya masih lagi ada dorongan seorang ayah dan dapat membanggakan dia tu, saya rasa sangat-sangat bersyukurlah. Malam tadi anak dengan isteri datang ke? Ada. Tak perasan nampak ayah. Dekat belakang lah sebab tak dibenarkan masuk kan. Ya, betul. Untuk anak-anak. Nadia bawa daripada Alur Gajah? Tak juga. Ada juga yang melalui WhatsApp je. Ada yang tengok daripada TV, daripada rumah. Yang datang pun hanya dekat-dekat je lah. Jadi ini difahamkan percubaan kali kedua Nadia untuk Bintang Klasik. Dia 2 kali. Dan ini kali ketiga lah maknanya. Kali ketiga? Ya. Saya pun 2 kali juga. Firdaus pun 2 kali juga? 2016 finalis juga tapi tak menang lah. Wow. Siapa sangka daripada percubaan demi percubaan ini alhamdulillah sekarang ini menjadi top 3 dan juga membawa pulang hadiah yang sangat lumayan daripada para penaja kita. Okey, juara kita senyap je kat tepi ni kan. Gantuk ke? Malam tadi tidur dengan piala ke? Hisham? Tak, malam tadi duduk balas WhatsApp orang. Ramai yang WhatsApp ucapkan tahniah. Jadi sekarang ni ialah Hisham sendiri bukan saja membawa nama negeri Terengganu tapi juga membawa nama Universiti Malaysia Kelantan. Apa perasaan dapat bawa satu kebanggaan untuk kedua-duanya ini? Ya, saya rasa sangat berbangga kerana untuk Zon Timur saya sahaja yang terpilih untuk Bintang Klasik ni. Dan saya merupakan pelajar UMK dan saya mengambil kos seni persembahan. Saya bersama dengan liwaris UMK iaitu kebudayaan UMK. Jadi saya sangat bangga kerana membawa nama UMK hingga ke pentas final dan dapat menjuarai pertandingan ini. Saya rasa suatu pengalaman yang sangat berharga lah. Mereka datang dan memberi sokongan yang kuat untuk saya. Alhamdulillah. Jauh datang daripada Terengganu, daripada Kelantan untuk memberi sokongan kepada Sitara Hisham. Kalau anda nak tahu, Sitara Hisham ini merupakan sitara yang termuda dalam kalangan finalis kita malam tadi. Rasa takut tak bila nak bersaing dengan senior-senior? Ya, rasa memang gemetar sebab first time saya berada di pentas yang besar ni dengan umur baru 22 tahun. Tapi apa pun kita kena lawan. Kita bersaing secara sihat orang kata. Betul. Kita cari pengalaman yang barulah. Saya sewaktu sebelum kemuncak Bintang Klasik saya sempatlah berbual dengan Hisham. Dia cakap lagu cabaran kedua agak mencabar sebab lagu rancak. Nak kena hafal step lagi, menari lagi, pernafasan lagi. Betul. Jadi bagaimana akhirnya berjaya melaksanakan yang terbaik untuk lagu yang kedua tu, Hisham? Lagu yang kedua saya mendapat lagu yang rancak. Lagu tu saya pernah dengar tapi saya tak pernah buat show dengan lagu tu. Jadi cabaran yang barulah untuk saya
bawa lagu rancak untuk jaga pernafasan saya. Dengan saya tak pandai menari. Jadi untuk minggu ni saya belajar menari, saya ikut step penari-penari yang ada kat belakang saya semalam. Okey, kita tanya Abang Sado kita lah. Abang Sado kita ni pun boleh menari. Hebatlah Abang Sado. Siapa sangka kan? Itu je lah, twist je sampai habis. Twist sampai habis kan? Yang lain tak boleh. Itu yang paling play safe sebenarnya. Yang paling senang. Aduh, Nadia untuk lagu kedua-dua cabaran tersebut memang kira makanan Nadia ke memang kena dengan jiwa dan juga personality Nadia untuk sebenarnya dua-dua lagu tu memang jiwa Nadia lah. Sebab kadang-kadang perempuan ni kan dia boleh berubah-ubah mood dia. So dia boleh jadi ayu, dia boleh jadi kasar, dia boleh jadi lasak. Sebab tu nak cuba ubah kita punya nyanyian, kita punya personality. So kita bawa dua-dua lagu tu dengan cara yang berbeza. Suara Nadia dia ada personality yang sendiri. Ya, betul. Dan juga nak bawa lagu klasik ni sangat susah kalau nak dibandingkan dengan lagu biasa. Jadi malam tadi kalau kita ada dengar ulasan daripada juri-juri kan. Juri ada bagi tahu ada satu suara emas. Kita pun sebagai penonton ni tertanya-tanya siapakah suara emas tersebut dalam kalangan ke-6 sebab semuanya sedap. Tapi akhirnya teka-teki tersebut terungkai juga Sitara Hisham sebenarnya. Okey, Sitara Hisham pastinya menang motor ni, lepas ni pergi kuliah naik motor lah Hisham InsyaAllah. Yelah nak ulang alik Terengganu ke UMK naik motor lah lepas ni. Yang penting hujan kena berhenti. Penting bawa motor dengan selamat Hisham. Okey, yelah mungkin ada sedikit kata-kata lah kepada penyokong-penyokong yang hadir, bukan sahaja yang hadir pada malam tadi tapi juga yang menyokong di media sosial kepada Sitara Hisham sendiri, bagaimana ucapan untuk mereka? Okey, kepada penyokong yang selama ni sentiasa di belakang saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua, doa anda semua, berkat doa anda semua, saya mendapat gelaran juara untuk Malam Bintang Klasik 2023 ni. Terima kasih semua. Ramai sebenarnya penonton nak tahu apa media sosial Sitara Hisham kita ni. Kongsi sikit. Nama IG. Nama IG ke TikTok ke kalau ada? Okey, untuk nama IG saya _Syam Rahim. Syam Rahim. Kalau Facebook Syam Rahim. Syam Rahim. Okey, jadi itulah nama media sosial. Kok ramai peminat-peminat Bintang Klasik ni nak follow lepas ni boleh follow. Okey, Firdaus, mungkin ada kata-kata kepada peminat? Nak ucapkan terima kasih kepada penyokong, kepada family saya yang selalu dekat belakang. Semua staf-staf yang terlibat Radio Klasik semua, terima kasih banyak-banyak kerana memberi peluang kepada kami anak-anak muda ni untuk mencuburi bidang ini. Okey, Nadia pula? Terima kasih juga kepada penyokong, family, terutama sekali suamilah yang mendukung kejayaan saya selama ni. Alhamdulillah, akhirnya membuahkan hasil. Siapa sangka perjalanan pencarian Sitara untuk Bintang Klasik 2023 ini telah pun melabuhkan tirai dan segala teka-teki telah pun terjawab. Inilah wajah-wajah yang menjadi top 3 ataupun finalis untuk Bintang Klasik 2023. Tahniah atas persembahan yang sangat memukau pada malam tadi dan juga terima kasih kerana menyajikan kami sebagai penonton ini persembahan yang sangat memukau dan pastinya akan menjadi satu kenangan atau memori cukup indah untuk Bintang Klasik 2023. Inilah dia wajah-wajah yang cukup hebat, anak muda yang akan memberi satu kesegaran, nafas baru kepada lagu-lagu klasik. Sitara Hisham, Sitara Firdaus dan juga Sitara Nadia. Tahniah sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih. Okey, sekarang ini penonton pastinya kita akan terus saja ke cerita pagi Perlis untuk kita mengetahui apa perkongsian yang menarik yang akan dibawa oleh sahabat pelapor kita di sana. Alright, tadi Angklung lagi kita akan bersama dengan... Baik, masih lagi kita bercerita tentang sambutan Hari Sukan Negara dan cerita pagi dari Perlis hari ini. Saya bawakan kepada anda sambutan yang dijalankan di negeri Perlis sempena Hari Sukan Negara. Bagi menceritakan lebih lanjut berkaitan aktiviti dan sambutan di Perlis, bersama saya pada pagi ini ialah Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis, iaitu Encik Muhammad Nizam Mat Daud. Baik, terima kasih Cik Nizam. Jadi Cik Nizam, boleh Cik Nizam ceritakan apakah matlamat
format dan tujuan sempena Hari Sukan Negara pada tahun ini, Cik Nizam? Okey, antara tujuan Hari Sukan Negara adalah untuk mempromosikan gaya hidup aktif dan sihat. Dan selain daripada itu juga kita ingin memudayakan dan melahirkan masyarakat Malaysia yang cergas dan aktif selaras dengan visi negara 2030, visi Sukan Negara 2030 dan juga masyarakat medani lah, melestarikan masyarakat medani. Jadi Cik Nizam, apakah aktiviti yang dirancang JBS Negeri Perlis sendiri sepanjang kita kata Minggu HSN pada tahun ini? Okey, untuk Minggu Sukan Negara peringkat Negeri Perlis bagi tahun ini, kita melibatkan lebih pada 200 aktiviti lah. Dan kebanyakan aktiviti dianjurkan oleh Jabatan Belia Sukan dengan kerjasama SBO, dan ada juga aktiviti yang dianjurkan oleh agensi NCC dan juga badan-badan sukarela yang lain lah. Dan untuk program-program Jabatan Belia Sukan, kita ada aktif sukan luar bandar, kita ada aktif sukan komuniti untuk program PPR dan juga aktiviti Seribu Liga yang dianjurkan oleh persatuan lah. Dan kalau kita lihat di sini, maknanya kita nak penglibatan masyarakat secara menyeluruh dalam melahirkan masyarakat yang berhidup cergas dan aktif. Okay. Jadi Cik Nizam, boleh Cik Nizam ceritakan sikit ataupun ni antara sukan dan aktiviti yang mungkin disarankan kepada masyarakat yang boleh mereka lakukan secara bersama dengan keluarga? Okey, untuk aktiviti bersama keluarga ni, untuk melahirkan masyarakat cergas dan aktif ni, dia sebenarnya kita lebih tumpu kepada aktiviti yang mudah dan murah. Maknanya aktiviti yang disertai oleh keluarga ini tidak melibatkan kos yang tinggi lah. Umpama bridge walking, berjalan kaki, jogging, berkebun dan sebagainya. So ini aktiviti yang boleh diikuti oleh masyarakat untuk melahirkan badan yang sihat lah. Dan gaya hidup cergas di kalangan keluarga mereka lah. Yang penting mereka sihat. Yang penting mereka sihat. Baik, terima kasih Cik Nizam untuk pagi ni. Dan baik, oleh itu sama-sama kita semarakkan Hari Sukan Negara, dan bagi masyarakat di Negeri Perlis, ayo kita sama-sama kita riuhkan lagi sambutan Hari Sukan Negara dengan aktiviti dan sukan-sukan yang menyihatkan badan. Ayo maju sukan untuk negara. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Sabah dan Sarawak memang diberikan perhatian kerana kita ketinggalan dalam melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Maka tahun depan peruntukan persekutuan untuk pembangunan Sarawak meningkat kepada 5.8 bilion ringgit. Manakala untuk Sabah meningkat kepada 6.6 bilion ringgit. Kerajaan juga telah menurunkan kuasa pelaksanaan projek pembangunan di bawah 50 juta ringgit kepada agensi teknikal. Kita telah meningkatkan pemberian khas interim untuk Sarawak dan Sabah 300 juta ringgit ketimbang 16 juta ringgit bagi Sarawak yang diputuskan yang tidak dikaji semula sejak 1969. Ya, komprehensif, menyeluruh dan selari dengan Malaysia Madani. Itu yang boleh kita simpulkan untuk Belanjawan 2024. Pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jumaat yang lalu mengambil masa lebih kurang 3 jam, tapi itanya tidak cukup sebenarnya, Munawar, untuk kita membedah dokumen Belanjawan 2024 tersebut. Dan hari ini kita akan memberikan pengkhususan apa sebenarnya rakyat khususnya di desa ataupun di luar bandar, manfaat yang mereka bakal terima berikutan dengan Belanjawan 2024 ini. Dan sudah pastinya kita akan berbicara bagaimana pecahan daripada Belanjawan 2024 ini dari sudut Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah. Sebenarnya pagi ini kita cukup besar hati hujung minggu ini. Kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan Timbalan Perdana Menteri dan juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, Datuk Seri. Kami cukup bertuah pagi ini bersama dengan Datuk Seri sendiri pada pagi ini untuk kita memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berada di desa, Datuk Seri. Ialah kita sedia maklum 11.5 bilion ringgit telah diperuntukkan di bawah KKDW. Dan bagaimana pula kita melihat ini memberi impak yang cukup besar kepada 81 juta penduduk desa. Dan bagaimana Datuk Seri melihat respon daripada belanjawan 2024 ini dan impak manfaatnya kepada penduduk desa, Datuk Seri? Alhamdulillah saya lihat keterangkuman semua kumpulan sasaran dan bagi saya belanjawan ini cukup komprehensif disebutkan tadi, Syafiqah sebutkan. Dan biarpun KKDW bukan merupakan kementerian yang paling banyak menerima peruntukan, mungkin kementerian yang ke-5 atau ke-6, tetapi yang lebih penting ialah bagi kita menyantuni kira-kira 8.1 juta penduduk di kawasan perdesaan. Dan ini meliputi kira-kira 24.5% seluruh penduduk Malaysia. Namun harus diketahui bahawa kawasan pinggir bandar juga terkait dengan kawasan desa atau luar bandar. Dan pada waktu yang sama penekanan terhadap infrastruktur atau prasarana ditekankan disebabkan oleh jurang di antara desa, pinggir desa dan juga bandar ini harus dirapatkan. Ya. Saya sangat prihatin terhadap prasarana di Sarawak dan Sabah. Dan mereka telah berada di dalam sebuah kesatuan Malaysia selama 60 tahun. Biarpun Sarawak dan Sabah itu sama luasnya dengan semenanjung Malaysia. Tentu dalam tempoh 6 dekad ini mereka harus adil. Kita harus adil untuk memberikan kemudahan prasarana kepada penduduk di sana. Begitu juga bekalan air, bekalan elektrik, projek-projek ameniti sosial seperti dewan dan kemudahan-kemudahan yang lain harus juga diberikan penekanan. Ya, kalau kita mengambil kira fokus kajian separuh penggal dan juga rancangan Malaysia ke-12, bagaimana sebenarnya KKDW ingin meneruskan lagi rancangan-rancangan khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur ini, Datuk Seri? Pendekatan kami sekarang ialah memperimbangkan tentang pembangunan fizikal dengan pembangunan spiritual. Selama berdekad-dekad kita telah memberikan peruntukan sejak kementerian ini diwujudkan ketika zaman Allahyarham Tun Razak dan diambil alih oleh mungkin 14 menteri setakat ni, saya ke-15. Kita dapati bahawa terdapat keperluan yang harus diberikan kesinambungan. Namun yang penting juga ialah pembangunan spiritual, apa yang dipanggil sebagai spiritual happiness. Kerana kita dapati bahawa pengundi-pengundi di kawasan luar bandar besar jumlah dan peratusannya. Betul. Mungkin hampir 70% daripada mereka ini tinggal di pinggir bandar atau di dalam bandar. Jadi pemikiran bandar ini ada pada mereka. Tetapi apabila mereka pulang ke kampung ketika hari raya, kenduri kendara atau kematian, apatah lagi ketika pilihan raya, suhu politik itu meningkat disebabkan jurang yang sangat luas ini. Maka tanggungjawab kami lah, bukan saja memberikan tentang physical happiness, tetapi juga spiritual happiness. Sebab saya selalu mengulangi hadis yang sahih, Muslim, Bukhari dan beberapa perawi yang lain menyebutkan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak berterima kasih kepada yang memberi. Dalam hal ini kerajaan. Yang penting bukan siapa yang jadi menteri atau Perdana Menterinya, ialah kerajaan. Kerajaan kita tahu penggal yang lalu 3 Perdana Menteri. Tapi situasi harus diubah ketika itu, tetapi tidak berubah. Oleh yang demikian, saya diberikan amanah oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk
melunaskan pertanggungjawaban kerajaan di kawasan desa ini, maka saya lihat dari segi peruntukan pembangunan di dalam banyak kementerian kami memperolehi kira-kira 64.4% untuk pembangunan. Kementerian lain mungkin belanja mengurus banyak, bayar gaji, dan perbelanjaan yang lain, tetapi untuk pembangunan kementerian kita lebih besar, iaitu 7.4 bilion daripada keseluruhan 11.55 bilion, dan untuk belanja mengurus cuma 4.1 bilion saja. Ini memperlihatkan keperhatian kami untuk soal prasarana, soal pembangunan di kawasan perdesaan. Dan kita sedia maklum belanjawan 2024 ini merupakan belanjawan yang terbesar yang pernah diperuntukkan, dan ianya mencakupi pelbagai aspek dan menyantuni pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia, tidak kira di bandar maupun di luar bandar. Dan satu aspek yang cukup penting mungkin kita suarakan juga, iaitu berkenaan dengan masyarakat orang asli. Bagaimana kita melihat mereka ini dari sudut kekurangan, dari sudut bekalan perkara asas, infrastruktur asas, bekalan elektrik dan juga bekalan air, Datuk Seri. Jadi bagaimana usaha KKDW sendiri untuk menyantuni dan juga untuk menyelesaikan permasalahan sebegini? Semalam sebenar dengan Hari Sukan Negara, saya berada di Gua Musang. Dan saya bertemu dengan penghulu dan tok batin orang asli di seluruh negeri Kelantan. Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah Jakwa juga ada di situ. Istimewanya kali ini Ketua Pengarahnya Datuk Hajah Sofiah binti Datuk Manu adalah orang asli daripada suku Temiang. Beliau sangat prihatin, itu sebabnya 333 juta diperuntukkan untuk orang asli, meliputi prasarana saya sebut tadi, bekalan api, bekalan air, kemudian sekolah mereka, seluruh anak-anak. Tahun depan saya target 400 anak-anak orang asli masuk ke universiti. Tahun lepas mereka mensasarkan 300, tetapi seramai 350 orang asli masuk ke universiti. Saya juga mensasarkan TVET, latihan teknikal untuk mereka, sebab saya lihat minat anak-anak orang asli dalam TVET ni banyak. Dan saya TVETkan mereka ini bukan hanya untuk menjahit, membuat kuih, dan perkara-perkara yang sangat konvensional, tetapi kepada high-tech. Dan saya bawa mereka masuk ke banyak TVET yang pelbagai bentuknya, yang berteknologi tinggi, supaya kita dapat dari segi mobility sosial secara menegak, vertical social mobility, agar taraf hidup orang asli dapat dipertingkatkan. Saya pelajari ini daripada latar belakang orang asal di Australia dan di New Zealand, orang Maori. Baru-baru ini ada kunjungan daripada Puan yang terutama Governor General New Zealand, seorang orang asli, dan beliau seorang pensyarah, dan beberapa perbincangan telah diadakan, dan saya berazam ke arah itu, di mana kita dapati orang asli, orang asal di negara ini, pertempatan mereka berselerak. Namun di bawah Akta orang asli ini kita akan berbincang dengan Jabatan Puan Negara dan akan juga mengadakan kajian terperinci dengan kerajaan-kerajaan negeri, sebab kawasan rayau mereka telah banyak diceroboh, dan oleh kerana tanah adalah hak kerajaan negeri, jadi surveyor banyak bertanya dengan mereka di mana sebenarnya kawasan rayau. Tidak ada dalam peta. Bila ditanya di mana kawasannya, ini daripada gunung sana sampai gunung sini. Kita pun tak tahu. Jadi oleh sebab itu kita harus berlaku adil pada mereka, kerana akta ini sangat penting untuk mereka, dan kita harus bukan sekadar menyantuni, tetapi
memperkirakan kepentingan orang-orang asli di negara kita ini. Ya, Datuk Seri, saya nak mengambil kembali mengenai TVET itu tadi. 6.8 bilion diperuntukkan untuk TVET. Tapi kita maklum TVET ini bukan dipegang oleh satu kementerian sahaja yang melibatkan banyak lagi kementerian-kementerian lain. Tapi untuk KKDW sendiri, bagaimana untuk menguruskan peruntukan dan juga inisiatif seperti TVET ini? Terdapat 1,334 institusi TVET yang dikendalikan oleh 12 buah kementerian. Saya kebetulan pengurusi Majlis TVET Negara. Dan untuk menjadi nadi pada majlis ini adalah Sekretariat TVET Negara. Terdapat 11 orang pegawai-pegawai dalam sekretariat ini, semuanya profesional. Latar belakang kejuruteraan yang pelbagai, bukan hanya civil, electrical, communication dan sebagainya. Apa yang telah saya arahkan pada mereka, mereka mesti ada dasar TVET negara 2030. Artinya 7 tahun daripada sekarang perancangan mesti dibuat, sebab apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi ke luar negara, beliau dapat menggamit lebih daripada 150 bilion FDI, pelaburan asing, dan pada tahun 2030 kita lihat ada 3.3 juta pekerjaan baru yang berlatar belakangkan teknologi tinggi. Dan kira-kira 500,000 pekerjaan lagi di dalam pelbagai bidang. Artinya, kita mesti menyediakan kursus-kursus TVET berdasarkan pada kehendak guna tenaga pasaran. Artinya, 3.8 juta pekerjaan baru akan diwujudkan dalam tempoh 7 tahun ini. Jadi, TVET adalah pilihan pertama. Itu sebabnya TVET, sewaktu kita masuk universiti dulu ada unit pusat universiti. UPU. Kalau mahu masuk, kita akan pilih pilihan pertama kursusnya apa dan universiti mana. Oleh kerana TVET ini 1,334, jadi kita wujudkan UP TVET. Unit pusat TVET. Pilihan kursus dia di mana? Apa dia? Kemudian TVET yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Keempat apa? Jadi kita sesuaikan dengan kehendak mereka. Tetapi kalau sesebuah institut TVET itu telah penuh, kita pergi untuk pilihan kedua, tetapi kursus yang berkaitan dengan pilihan mereka. Jadi yang penting yang kita harus belajar bahawa blue collar job macam compare di sini, ni white collar job ni. Saya pun TVET juga. Untuk yang di luar tu TVET, blue collar job. Tetapi saya buat kajian perbandingan seseorang yang masuk matrikulasi selepas SPM sampai ke PhD dan menjadi pensyarah, tempohnya 10 tahun. Itu white collar job. Gajinya ialah 2,400. Yang masuk TVET daripada tahun pertama sampai tahun ke-10, ambil SKM 1 sampai SKM 5, ambil diploma, ambil diploma lanjutan, semua kursus kemahiran. Tahun yang ke-10 gaji dia 17,000. Yang ada PhD 2,400. Jadi ini tidak diketahui ramai, sebab ini sesuatu yang baru. Bagi persepsi yang ada ialah TVET. Sebab tak berjaya SPM, masuk TVET. Dapat kredit 3, itu pun kredit 5 aja. Tak dapat masuk ke tingkatan 6, rendah dan atas, kemudian tak dapat buat diploma. No, sikap ini harus diubah. Kerana TVET menjanjikan masa depan yang lebih. Betul. Itu sebab yang masuk universiti 67% pelajar wanita. Itu tak dinafikan, Datuk Seri. 23% je jenis lelaki macam kita ni. Betul. Pelajar lelaki ni main-main je. Bukan main-main, tapi itu sebab saya alirkan mereka melalui kursus TVET ni. Sebab akhirnya apabila mereka berkahwin, kurang-kurangnya gaji mereka lebih tinggi daripada isteri. Itu saya setuju, Datuk Seri. Ini boleh betulkan kereta. Kemahiran tu. Kemahiran sangat penting lah. Itu kita nak memperbetulkan mentaliti, khususnya dalam kalangan generasi muda berkenaan kepentingan TVET ni. Ialah satu lagi perkara menarik dan mungkin baru juga, mungkin ada dalam kalangan penonton kita yang tidak pernah mendengar berkenaan istilah
pra-tahfiz TVET. Jadi mungkin ini satu perkara juga yang perlu kita fahamkan kepada masyarakat berkenaan bagaimana untuk kita mewujudkan bukan saja individu yang punya kemahiran yang tinggi tapi juga pembangunan manusiawi itu sendiri. Ada dua aspek. Satu ialah pra-tahfiz untuk tadika kemas. Tabika kemas. Ya. Pra-tahfiz ni kita dua prong attack, dua lapis. Ya. Satu, yang mahu mengajar Al-Quran mesti tahu Al-Quran dulu. Gugu kemas ni yang mungkin mereka hafal Quran, Al-Fatihah dan Juzul Ammah yang surah yang ringkas-ringkas. Ya. Jadi untuk mengajar pelajar-pelajar ini kita harus mempunyai training for trainers. Artinya kita harus ajar guru ini untuk penghafalan ayat-ayat surah Waqi'ah, surah Al-Mulk, Yasin dan surah yang panjang-panjang sikit. Jadi barulah boleh mengajar situ. Jadi pelajar-pelajar ni, murid-murid ni daripada umur 3 tahun hingga 6 tahun, hati mereka sangat terang. Tak banyak rosak, tak tengok phone. Ada juga yang tengok phone. Jadi ketika itu kita ajar, ya. Sebab kita telah buat ujian secara empirikal, ya. Pelajar-pelajar tahfiz yang hafal 30 juzuk, ya, tanpa SPM. Lepas tu kita bagi dia kursus yang singkat, ya, 6 bulan, 3 bulan. Mereka dapat kebanyakan dapat straight A. Artinya dengan penghafalan Quran 30 juzuk itu, subjek lain mudah. Ya, itu pra-tahfiz. Ya. Satu lagi ialah TVET untuk mahat tahfiz. Ya. Kita telah ada 17 mahat tahfiz yang kita TVET-kan. Hafal 30 juzuk. Ya. Kita TVET-kan mereka. Hasilnya 3 orang jadi engineer. Bukan civil, bukan buat bangunan. Engineer di dalam MRO, maintenance, repair and overhaul kapal terbang. Ya. Artinya selama ini kita menafikan peluang mereka, ya. Walaupun mereka bijak, ya. Itu sebab kita ambil pendekatan baru yang begitu, ya. Dan mereka bekerja dengan syarikat Boeing dan Airbus. Ya. Di bawah UDKL kita telah ada hangar di Subang dan akan dibina 2 lagi hangar di Subang, ya. Sebab kita alirkan mereka ke arah itu. Banyak lagi umpamanya EV, ya, electric vehicle, ya. Ya, kita bekerja dengan Geely dan sebagainya. Ya, pelajar itu kita akan taruhkan di Sarawak umpamanya ada hydrogen teknologi, ya, untuk kenderaan. Saya pergi ke sana dan peluangnya cukup banyak. Begitu juga tenaga solar, renewable energy, ya. Dan bidang-bidang ini membuka peluang yang luas, tetapi kita masih lagi mengajar kursus menjahit, potong rambut. Ya. Penting tu semua, betul. Kalau tidak pekerja asing ramai datang. Kadang-kadang tobek juga rambutnya, kan. Jadi dalam perkara ini kehendak pasaran berbeza. Kita mesti mengadaptasikan berdasarkan kehendak tenaga pasaran. Itu sebabnya namanya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ya. Itu sebab saya sering memberitahu kumpulan sasarannya, ya, hati kita Mekah, pemikiran kita mesti New York. Artinya apa? Kita mesti berteknologi tinggi tanpa mengenepikan soal-soal asas keagamaan. Akidah kita mesti pegang. Ya. Mungkin ketua pengarah penyiaran selalu dengar ayat ni, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita mesti mempertimbangkan antara duniawi dan ukhrawi dalam perkara ini. Barulah jadi manusia yang kamil. Kalau tidak, kita jadi manusia camel. Ya. Tapi itulah bila kita menyentuh mengenai pemikiran New York tu, kita perlu melihat pula dengan liputan internetnya. Ini juga jurang di antara bandar dan juga di desa ataupun luar bandar. Bagaimana KKDW melihat perkara ini? Mengikut Menteri KKD, coverage atau liputan 5G sekarang ni, ya, berada di tahap lebih daripada 84%. Ya. Di negara tertentu, 5G ini telah naik ke 5.5G. Ya. Ya. Di kawasan luar bandar, 4G pun tak dapat. Ya. Jadi kerjasama antara KKDW dengan
KKD di mana Elon Musk baru-baru ini telah menawarkan peranti yang disediakan untuk kawasan pendalaman yang terus ke satellite bagi liputan untuk 5G ini. Jadi kita telah kenal pasti kawasan-kawasan itu termasuk dengan JAKWA, Jabatan Kemajuan Orang Asli di kawasan itu kita akan buat liputan. Tapi insya-Allah ya kita berazam untuk pertengahan tahun hadapan sekurang-kurangnya 50% di kawasan Lawang Bandar kita akan dapat liputan 5G. Dan kita juga berazam untuk akhir tahun hadapan 2024 kita akan membuat liputan tidak kurang daripada 85%. Ya. Yang 15% lagi mungkin kawasan pergunungan dan sebagainya, ini agak sukar. Ini hakikatnya begitu ya. Tetapi kita tahu di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau amat progresif dari segi tasawurnya, wawasan dia, the vision dia. Dan kita lakukan koordinasi ini kerana kita merasakan bahawa rakyat di Lawang Bandar juga berhak. Betul. Kita tidak mahu bila mahu mendapat pencapaian internet, mereka panjat pokok untuk dapat coverage. Kan kita tengok di media baru-baru ni, dan itu kita harus elakkan walaupun sukar, tetapi insya-Allah kita boleh. Alhamdulillah. Sepanjang diskusi kita ini banyak sebenarnya kita dah dengar bagaimana aspirasi dan juga perancangan daripada Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah dalam usaha kita memperkasakan rakyat, khususnya masyarakat di kawasan pinggir bandar, desa dan juga di pedalaman. Yang penting jangan mempolitikkan belanjawan 2024 ini. Tak kiralah apa juga pandangan dan juga persepsi anda mengenai politik, tetapi imej dan juga kewangan negara ini yang perlu diutamakan. Jadi sama-sama kita mengangkat belanjawan 2024 ianya bukan saja terletak di bahu kerajaan semata-mata, tapi juga terletak kepada semua pemegang taruh termasuklah rakyat. Belanjawan 2024 ini digambarkan sebagai tekad dan juga kepimpinan dan juga kesungguhan kerajaan perpaduan untuk memaknai satu idea yang penuh dengan nurani dan juga untuk memartabatkan, memperkasakan rakyat secara keseluruhannya. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Datuk Seri, tak terasa masa berlalu begitu pantas, Datuk Seri. Banyak lagi yang sebenarnya kita nak bincangkan, tapi ini sahaja kesempatan yang kita ada sebenarnya. Ya. Terima kasih juga kepada anda yang sudi bersama dengan kami sehingga sekarang ini. Saya Syafiqah Ishak. Saya Munawar Azmi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.